أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sedang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda berada, mudah-mudahan senantiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah sedang penonton setia bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah, marilah sama-sama kita pertama dan selamanya dan senantiasa kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Kita masih lagi dapat menghirup udara yang segar, kita masih lagi dapat sama-sama dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mati kita yang seketika, iaitu tidur kita. Alhamdulillah, kita mulakan pagi kita dengan kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baiklah, saya Da'i Anas kembali menceriakan pagi anda pada pagi ini. Dan untuk edisi Rabu 30 September 2020 bersamaan dengan 12 Safar 1442 Hijri. Alhamdulillah, pada pagi ini tajuk yang cukup menarik yang akan kita bicarakan iaitu dalam bab fiqh, iaitu fiqh haiwan. Kita bersama tetamu atau panel undangan kita di studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesudian bersama dengan kita. Alhamdulillah, sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada pagi ini kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita masih lagi dalam keadaan Ustaz diuji dengan pandemik COVID-19. Kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk kita menempuh cabaran dan juga dugaan yang datang kepada kita ni, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan seperti biasa pada pagi ini tidak lengkap rasanya jika kita meneruskan Tanyalah Ustaz tanpa sebarang persoalan daripada sahabat-sahabat kita. Jadi untuk itu, bagi anda yang mungkin mempunyai sebarang persoalan ataupun kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi seperti biasa talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi WhatsApp hantarkan ke 011 1233 6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi siaran FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk makluman juga, kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi TV3, jangan lupa untuk terus ikuti kami di TV9 sehingga ke hujung rancangan, iaitu lanjutan 30 minit siaran sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Baiklah Ustaz, kita berbicara tentang fiqh haiwan pada pagi ini. Semestinya banyak soalan yang bakal diajukan dan telah pun mungkin diajukan oleh sahabat-sahabat kita, penonton kita di Facebook maupun di WhatsApp, ataupun yang bakal membuat panggilan sebentar saja lagi. Dan untuk permulaan ataupun mukadimah topik pada pagi ini Ustaz, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton dengan topik fiqh haiwan. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Yang muliakan pengemudi kita Da'i Anas pada pagi ini, kemudian sidang penonton sama ada di kaca televisyen ataupun di live ataupun siaran langsung di Facebook. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati kehidupan kita, kerja buat kita pada setiap hari, khususnya hari ini insya-Allah dan hari-hari yang mendatang. Jadi alhamdulillah kita berbincang tentang fiqh haiwan.
Jadi kalau kita sebut tentang fiqh haiwan ni, kita teringat besok dah 1 Oktober. Jadi 1 Oktober ni tak ada kaitan dengan fiqh haiwan tapi dia kaitan dengan hutang. Jadi itu kena beringat juga. Okey. Jadi bila kita sebut tentang fiqh haiwan, perbincangannya, jadi skop dia terlalu luas sebenarnya. Cuma kita nak sebutkan bahawa secara ringkasnya pada mukadimah kita pada peringkat awal sebelum kita ada soal jawab dan sebagainya, secara umumnya dalam Quran Allah sebut dalam surah iaitulah daripada ayat Al-Ankabut ayat 64, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anna darul akhirah iaitulah lahiyal hayawan, yang bermaksud firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya akhirat itu adalah satu tempat yang mana penghidupannya haiwan. Haiwan di sini maksudnya daripada sebahagian kata Imam Qatadah ketika menafsirkan ayat ni, maksudnya haiwan itu adalah kehidupan yang terus menerus, kehidupan yang kekal. Sebab haiwan itu kalau kita takrifkan daripada sudut di dunia ini sendiri, maka dia adalah haiwan yang hidup, yang berinteraksi dengan kita, mungkin daripada sudut makanan, daripada sudut peliharaan dan sebagainya. Dan kemudian juga kalau kita tengok istimewanya haiwan ni, Allah sebut dalam Quran ataupun penamaan surah. Ada 7-8 nama-nama surah itu dimulakan dengan nama haiwan. Al-Baqarah, Al-An'am, kemudian juga An-Naml, kemudian juga An-Nahl, Al-Adiyat sebagai contoh. Maka banyak nama-nama surah itu dinamakan dengan nama-nama haiwan. Maksudnya dia satu benda yang Allah telah anugerahkan kepada manusia dan sangat istimewa di sisi manusia untuk memberikan pelbagai manfaat dan sebagainya. Dan saya pecahkan secara ringkas. Secara umumnya haiwan ini kita kata asalnya Allah bagi pada kita yang pertama sekali adalah untuk kita manfaatkan. Daripada sudut yang pelbagai, mungkin makanan, mungkin kulitnya, mungkin bulunya dan sebagainya. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Maidah ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan uhillat lakum bahimatul an'am. Uhillat lakum bahimatul an'am. Maksudnya telah dihalalkan bagi kamu iaitulah binatang-binatang ternakan. Bila sebut ternakan ni halal lah. Sebab harimau orang tak ternak. Dia tak termasuk dalam makanan. Jadi kalau sebut di situ maksudnya kambing, lembu dan seterusnya. Maka yang itu kita panggil sebagai bahimatul an'am. Iaitulah haiwan ternakan yang dibenarkan untuk kita memanfaatkannya. Maka kata Imam As-Sudi, satu orang ulama tabi'in yang hebat, dinukilkan oleh Imam Tabari rahimahullah dalam tafsirnya, menyatakan bahawa maksud yang kita panggil sebagai bahimatul an'am tu semua jenis haiwan. Sama ada di darat ke ataupun di lautan, khususnya di darat lah. Maka segala perkara yang Allah halalkan, maka semua itu termasuk dalam perkara yang kita boleh manfaatkan. Itu yang pertama secara ringkas. Yang kedua, kita tidak boleh menzalimi haiwan. Ini juga antara perkara yang sangat penting sebab dia melibatkan antara syurga dan neraka. Seperti mana dalam hadis yang sahih riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari, iaitulah ketika mana Nabi SAW ceritakan tentang baghyu min baghaya Bani Israel, tentang pelacur di kalangan Bani Israel pada waktu dulu, yang mana kita sedia maklum kisah itu, yang anjing itu kada yaqtulul atash, maksudnya dia hampir mati kerana kehausan, kemudian dia ambil kasutnya dan kemudian diberi minum kepada tu, kemudian kata Nabi SAW faghfira laha biha atau faghfira laha bih. Maksudnya dengan sebab anjing itu, wanita itu diampunkan dosanya. Maksudnya ini kelebihan lah daripada sudut syurga dan neraka. Dan kemudian dalam hadis yang sahih juga daripada Nabi SAW dalam riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, takhdishuha al-hirrah. Satu orang wanita diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan dia mengurung kucing. Ni siapa-siapa peminat kucing ni? Kan. Jadi maksudnya saya pun peminat kucing juga. Ada kucing dekat rumah. Pecinta kucing. Ada dia punya grup dia. Baik. Jadi bila kita sebut tentang hadis tu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, diazab seorang wanita kerana dia mengurung kucing dan akhirnya tidak memberi makan kucing itu, dan juga membiarkan dia ju'a, maksudnya kelaparan. Maksudnya melibatkan antara syurga dan neraka. So, bila mana kita bincang tentang fiqh haiwan, yang kedua tadi kita sebut jangan menzalimin haiwan. Dan yang ketiga, yang terakhir yang saya ringkaskan, bila kita sebut tentang haiwan juga, dia adalah berkait dengan hukum hakam dalam fiqh dan ibadah. Secara umumnya kita sebut ni luaslah. Kalau kita kata contohnya dalam bab berkaitan dengan taharah, bab berkaitan dengan solat di atas kenderaan sebagai contoh. Kalau di zaman Nabi SAW menunggang unta ataupun kuda. Jadi macam mana hukum-hukum berkaitan, kemudian juga berkaitan dengan haiwan
haiwan-haiwan yang berada di sekeliling kita, daripada sudut bulunya, daripada sudut haiwan-haiwan yang tidak boleh dimakan, maka pada waktu itu adakah dia najis ataupun bagaimana perbincangannya, maka semua itu berkaitan dengan hukum hakam, dengan ibadah dan juga fiqh di dalam fiqh yang kita bincangkan, iaitulah fiqh haiwan. Itu secara ringkasnya. Allahu akbar. Alhamdulillah, satu penjelasan ataupun mukadimah topik di permulaan yang cukup menarik daripada yang bagi Ustaz Mustafa Suki, dan semestinya kita nak raikan dulu Ustaz soalan yang pertama yang datang daripada sahabat kita di Facebook. Alhamdulillah, panjang lebar tetapi cukup menarik soalannya, daripada Nurhayati Ismail atau Kak Ayat di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang pertama, apakah haiwan-haiwan juga mempunyai roh dan ke manakah roh mereka setelah mati? Dan yang kedua, apakah haiwan kesayangan kita akan bersama kita di akhirat nanti? Dan yang ketiga, benarkah haiwan juga berdoa kepada kita dan menuntut keadilan kepada si pelaku yang khianat kepadanya ketika di dunia? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Kak Yap Bana Tasik Puteri Rawang, Selangor bertanya. Soalan cukup menarik daripada sahabat kita. Dipersilakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tiga sekali. Tiga soalan. Jadi kita pergi dulu yang pertama. Secara ringkasnya, bila kita sebut tentang persoalan berkenaan dengan roh haiwan. Sebab tu kalau kita tengok roh haiwan ni, dia tak ada hisab, dia tak ada mizan macam kita. Cuma nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana dibincangkan dalam surah An-Naba, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat terakhir, pada ayat 40 surah An-Naba, iaitulah orang-orang kafir, iaitu mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau kami ni dahulunya jadi tanah saja. Baik, apa sebab ayat ni disebutkan oleh orang-orang kafir ketika mana di hari akhirat kelak? Jawapannya kerana ada satu hadis dalam sahih, dalam riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullah, ketika mana dua ekor kambing yang saling bertandukan antara satu sama lain. Maksudnya dekat dunia mereka bergaduh. Kemudian pada waktu di hari akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan hidupkan roh dia tu, kembalikan roh kambing apa semua tu, kemudian dia akan menuntut keadilan kepada kawan dia tadi tu. Yang tanduk dia. Yang tanduk tadi tu. Maksudnya kawan dia tadi yang tanduk, dia pula akan tanduk kawan dia. Kemudian selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan mereka jadi tanah-tanah. Jadi orang-orang kafir mereka berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya kalau kami dulu jadi tanah saja. Sebab apa? Tak perlu dihisab, tak perlu apa. Akhirnya dekat akhirat roh habis dan tubuh badan ataupun kambing tu hancur macam tu saja. Maka menunjukkan bahawa roh itu akan Allah kembalikan, dan ada haiwan yang mana ada, kita kata apa, menuntut dia punya keadilan, maka pada waktu itu akan ada unsur-unsur yang seperti itu, dan itu keadaan dia. Itu ringkasnya jawapan yang pertama. Yang kedua, tentang haiwan ini adakah di syurga? Kita sayang kucing kita sayang kambing kan. Contohnya bawa tidur, bawa selimut, siapkan dia punya rumah, ada semua sekali lah, makan pun mahal-mahal. Kita pun tak makan mahal macam kucing kan, contohnya kan. Jadi pada waktu itu adakah kita boleh berada di syurga bersama mereka? Pertama sekali kita kena faham daripada sudut asasnya, kita sendiri dulu nak ke syurga itu. Itu tuntutan yang sebenarnya yang Allah sebut dalam Quran, banyak dalam ayat. Sebagai contoh, Allah kata, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, hendaklah kamu berlumba-lumba untuk mengejar, iaitulah syurga kamu yang mana keampunannya seluas langit dan bumi. Dan syurga itu seluas langit dan bumi. Maksudnya kita sendiri dulu. Okey, cuma persoalan yang kedua, adakah haiwan yang kita sayang itu akan masuk ke syurga dan sebagainya? Dalam surah Zukhruf ayat 71, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang ayat wa fiha ma tashtahi al-anfus wa tadhallul a'yun. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, dan padanya kamu akan merasa satu kenikmatan yang mana akan menyedapkan pandangan mata kita akan melihat. Maka di sini kata Imam Tabari rahimahullah membawa satu riwayat berkenaan dengan seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya, ya Rasulullah, saya suka unta. Boleh tak saya berjumpa unta saya di syurga? Dia suka unta Arab dulu kan. Fanatik kan. Kalau kita mungkin kucing ataupun apalah. Maka kata Nabi SAW, kamu akan dapat berjumpa dengannya. Cuma hadis ini ada perbincangan status di kalangan para ulama, tapi Al-Imam Tabari rahimahullah dalam tafsirnya membawa riwayat ini. Maka secara umumnya boleh kita katakan, bila kita sayang, kita cinta pada satu haiwan dan sebagainya, kita jaga elok-elok, maka tidak mustahil untuk Allah makbulkan dia berada di syurga bersama dengan kita. Itu soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, haiwan berdoa. Haiwan berdoa. Tuan dia. Ataupun kita kata juga mungkin kalau dizalimi dan sebagainya juga menuntut keadilan kepada manusia. Maka kita kata secara asasnya daripada sudut doa ini tidak adalah riwayat yang khusus yang menyatakan haiwan dia berdoa. Cuma kalau kita tengok pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
mukjizat khusus untuk Nabi. Maka kalau kita tengok akan ada unta mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada riwayatnya yang disebut dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan sebagainya, menunjukkan bahawa proses itu ada kesinambungan dengan manusia. Betul. Maka kalau kita buat baik dengan haiwan itu, maka insya-Allah kebaikan itu Allah akan balas dengan kebaikan yang banyak. Tapi kita kena ingat, buat baik di situ maksudnya kita ada tingkatan-tingkatan dia lah. Maksudnya kalau dengan manusia itu yang lebih utama. So di kalangan manusia sudah tentu ibu bapa, kemudian barulah kepada haiwan dan kepada perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Maka menunjukkan bahawa semua perkara ataupun semua dengan sebab tindakan kita dia boleh beri kesan kita dekat akhirat. Dan haiwan kalau kita tengok dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, walaupun hadis ini ada perbincangan di kalangan para ulama, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tahrish, Nabi melarang kita daripada melaga-lagakan haiwan. Jadi kan kecil-kecil dulu kita ada ambil semut dalam lubang kan. Allah. Kumbang segala benda kita nak lagakan. Belum ayam lagi dan sebagainya. Maka kata Imam Syaukani rahimahullah ketika menafsirkan hadis tu, bila menyebut kalau kita buat kezaliman, kita letihkan haiwan tu, kita cederakan dia, berlaga sesama dia, maka pada waktu itu memberi kesan kita dekat akhirat nanti. Tuntutan yang dibuat oleh haiwan-haiwan. Kalau kita buat baik, insya-Allah kebaikan itu akan ada di hari akhirat kelak. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita tidak menjadi golongan yang menzalimi kepada haiwan, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam orang-orang yang ihsan kepada binatang. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita di akhirat kelak, insya-Allah. Satu penjelasan yang cukup menarik, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook juga. Hani Ampang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan haiwan walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka tanpa akal fikiran? Wallahu alam, jazakallahu khair. Wassalam. Soalan cukup menarik, ringkas tetapi cukup padat Ustaz. Sedikit daripada Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita sebut tadi yang pertama sekali bahawa dia ada penamaan-penamaan dalam Al-Quran. Daripada sudut nama surah, daripada sudut nama haiwan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, haiwan itu sendiri banyak Allah Subhanahu wa taala buat perbandingan dalam Quran, menunjukkan dia ada kait rapat dengan sifat manusia yang seperti haiwan. Itu satu teguran daripada Allah. Sebagai contoh, bila mana Allah ceritakan tentang orang yang dalam keadaan dia itu mendengar Quran, kemudian dia tak mengikut Quran, kemudian meninggalkan, dia munafik dalam sifat diri dia, maka Allah sifatkan famathalhu kamathali kalb, dan mereka ni sifatnya adalah seperti anjing. Allah sebut tu. Kemudian juga orang yang mana bila mana dibacakan ayat Quran, kehebatan dan sebagainya, kemudian dia tak mendengar, Allah kata balhum adal, bahkan mereka lebih sesat daripada haiwan ternakan. Jadi maksudnya keistimewaan daripada sudut yang kedua kita bincang tadi, haiwan itu sendiri berada di sekeliling kita, dan akhirnya Allah buat perbandingan untuk kita merenung. Dan kalau kita tengok juga sebagai contoh, kita baca dalam Quran, afala yanzuruna ilai ibli kaifa khuliqat, tidakkah kamu lihat bagaimana unta itu dijadikan? Jadi istimewa sebenarnya bila Allah suruh kita lihat unta. Sebab apa? Unta ni sendiri sebenarnya kalau berada di padang pasir, antara kelebihan bonggol unta tu, dia boleh menyimpan air dalam tempoh yang lama. Berbulan-bulan unta ni tak makan, tak minum, tak ada masalah. Kita sehari tak kena air, tak ada air pun dah bising kan. Jadi maksudnya kalau kita tuju kepada melihat kepada apa yang ada sekeliling kita, maka kita akan nampak bahawa dia adalah satu perkara yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita renungkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menjadikan haiwan-haiwan ini untuk menguji manusia. Bagaimanakah interaksi mereka dengan haiwan? Adakah sifat ihsan? Adakah sifat yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut, atau Nabi SAW sebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah telah menulis satu ihsan, belah kasihan, kasih sayang kepada setiap perkara. Dan kata Nabi SAW, fa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Bila mana kamu nak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang paling terbaik. Maksudnya nak makan ke ataupun haiwan tu mungkin haiwan perosak sebagai contoh, maka semua itu termasuk dalam interaksi kita untuk kita mendapatkan ganjaran bila kita ikut sunnah dan cara yang bagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersifat ihsan, bersifat kita kata baik pada haiwan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Menarik perbincangan pada pagi ini, walaupun pada permulaan ataupun di blok yang pertama ini terlalu perincian yang terlalu mendalam sebenarnya, dan memerlukan kepada pemahaman yang tepat untuk daripada kita tentang fiqh haiwan, walaupun dalam keadaan ringkas ataupun dalam keadaan nampak seperti dalam keadaan tidak terlalu mendalam perkongsian pada pagi ini, tetapi sebenarnya hakikat ianya bermain ataupun berlega dalam kehidupan seharian kita pada pagi ini yang perlu sama-sama kita hayati. Dan semestinya Ustaz, banyak lagi yang akan kita bicarakan dan kita kongsikan pada pagi ini untuk fiqh haiwan. Kita nak berehat seketika. Saudara, jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu. Dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru berbicara tentang fiqh haiwan. Pada pagi ini kita masih lagi bersama panel kita Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan Ustaz, kita nak raikan terlebih dahulu pemanggil kita yang pertama telah pun berada di talian pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz dan semua warga kerja TV3, TV9. Okey, soalan saya pagi ini tanya Ustaz, ada dua soalan ringkas. Okey, yang pertama saya tanya Ustaz, apakah Islam membenarkan kita untuk membunuh haiwan-haiwan yang mendatangkan kemudaratan kepada manusia? Yang kedua, apa hukum makan daging haiwan sembelihan yang tidak disebut dengan nama Allah di dalamnya? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh yang bertanya dua soalan cukup menarik, iaitu hukum membunuh haiwan yang boleh memberikan mudarat, Ustaz. Adakah ada adab-adabnya di situ? Dan yang kedua, kita memakan makanan ataupun haiwan yang disembelih tanpa disebutkan nama Allah, Ustaz. Dua soalan, dipersilakan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji kita yang memanggil daripada Sungai Buloh. Kawasan kita. Kawasan kita. Baik. Jadi bila kita berbicara tentang asas berkenaan dengan haiwan-haiwan yang perosak ataupun yang mengancam mudarat ini, maka adakah di sana kita kata sebagai izin daripada syarak untuk kita membunuhnya? Jawapannya ya. Dalam hadis sahih riwayat daripada Imam Al-Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW menyatakan bahawa khamsun fawasiq, 5 daripada benda yang keji, yang jijik, yang buruk. Dan yang 5 tu Nabi terus listkan. Yang pertama sekali adalah yaqtuluna fil haram. Bahkan dia ni di Mekah pun boleh bunuh. Apa dia? Yang pertama kata Nabi SAW, al-fa'r, iaitulah tikus. Tikus. Yang kedua yang dipanggil sebagai al-kabul uqur, iaitulah anjing yang ganas. Anjing yang ganas. Yang ketiga Nabi SAW sebutkan al-aqar, maksudnya akrab. Maksudnya akrab ni maksudnya adalah kalajengking. Dan juga seterusnya adalah riwayat lain yang Nabi SAW sebutkan gagak hitam, gagak dan sebagainya. Maksudnya adalah 5-6 jenis haiwan yang Nabi sebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari daripada hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maksudnya boleh bunuh dengan cara-cara yang diizinkan syarak. Cuma Nabi tidak detailkan macam mana cara nak bunuh tu. Rendam dalam air ke, tembak ke, kan? Ataupun sembelih ke. Contohnya tikus sembelih kan. Lepas tu kita tanya pula nak baca bismillah ke tak. Okey, jadi sebenarnya di sana ada perbincangan di kalangan para ulama. Antaranya disebut oleh Imam Syekh Mulla Ali Qari dalam kitab beliau Mirqat Mafatih, bila mana membincangkan tentang isu ni, beliau menyatakan bahawa apa sahaja cara yang mana cara membunuh itu membuatkan dia tu cepat dan juga tidak ada seksaan yang tempoh lama lah maksudnya, maka itu cara yang paling terbaik. Tak kisah kita nak guna cara yang macam mana. Maka maksudnya daripada sudut syarak, haiwan-haiwan ni termasuklah perkara yang boleh mudaratkan manusia. Sebagai contohnya ular, sebagai contohnya perkara-perkara yang boleh mudaratkan manusia, pada sudut haiwan itu mengancam nyawa manusia, maka daripada sudut itu tidak diharamkan untuk membunuh. Tapi cara macam mana? Cara yang mana paling cepat. Kalau kata katok sekali kan, ambil tukul sekali ke, terus mati. Boleh, tak ada masalah. Kalau ambil contohnya kita kata cuma bakar, yang tu ada perbincangan di kalangan para ulama, kerana dalam hadis riwayat pada Abu Daud Nabi SAW menyatakan ketika mana ada orang nak bakar haiwan-haiwan tentu ni, khususnya macam benda-benda kecil, serangga, kerengga, semut dan sebagainya, kata Nabi SAW iaitulah berkenaan dengan an-nar, maksud membakar dengan api tu, illa rabbun nar, maksudnya hendaklah kamu membakar satu benda tu kamu tak boleh lakukan melainkan Tuhan yang mempunyai api. Dan kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih, ketika mana Nabi SAW ceritakan tentang satu orang Nabi yang dia berjalan, Nabi ni tak disebut Nabi apa. Bila berjalan, kemudian dia digigit oleh seekor semut. Kemudian pada waktu itu, lepas gigit tu, terus Nabi ni bakar satu sarang semut daripada satu ekor. Kemudian Allah tegur, kenapa kamu membakar semuanya padahal yang puncanya seekor saja. Kan? Ini kadang-kadang pun masalah juga ni. Anjing dekat rumah tu seekor je buat hal, tapi kita pantang jumpa anjing, semua kita nak baling dengan selipar contohnya. Tak sesuai, tak kena lah kan. Jadi maksudnya di sini kita kata kalau nak bakar, maka pada tu elakkan. Kalau boleh gunakan cara-cara yang cepat untuk membunuh haiwan tu, seperti mana kata Syekh Mullah Ali Qari yang kita sebutkan tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua,
perbincangan berkenaan dengan apa tadi soalan kita yang kedua? Tentang membunuh haiwan yang memakan haiwan yang tidak disebut nama Allah. Okey. Sembelihan. Okey, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya kita sebut menyebut. Menyebut ni maksudnya kita melafazkan, maka hukumnya di sejumhur majoriti para ulama sunat saja. Tapi dengan niat nama Allah. Itu penting tu. Niat nama Allah kita sembelih. Lafaz itu dibincangkan oleh para ulama, adakah perlu dilafazkan? Sebenarnya cukup dalam hati. Tapi sebenarnya kita sekarang ni untuk menjernihkan keadaan, memudahkan mengelakkan kekeliruan, elok kita lafazlah. Bila sebut bismillah, maka pada waktu tu hilang kekeliruan. Maka dia adalah salah satu syarat dalam penyembelihan, mesti menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dalam hati ataupun dilafazkan dengan perkataan dia. Jadi dia merupakan syarat. Kalau tidak jadi masalah. Begitu juga dalam berkaitan dengan haiwan buruan dan sebagainya. Kata Nabi SAW, bila kamu lepas iza ramaita sahmak, bila mana kamu lepaskan anjing buruan kamu, baca bismillah. Ataupun dalam kaedah lain juga, kalau kita gunakan senapang, kita tembak ataupun apa dengan keadaan tu, maka pada waktu dengan membaca bismillah. Cuma kita kena tengoklah kalau dia jatuh dalam air ke, kalau apa, itu ada perbincangan yang lain. Cuma selagi mana dia ada hayat mustaqirah. Hayat mustaqirah ni maksudnya kita tembak kena kepak, lepas tu jatuh. Bila jatuh tu dia tak mati lagi. Dia cedera. Dia cedera saja, maka pada waktu tu wajib untuk kita sembelih. Dan kita manfaatkan insya-Allah. Jadi kita tengok ada beberapa kaedah yang disebutkan di situ. Wallahu a'lam. Ustaz menyebut tadi tentang seorang nabi yang membakar seluruh sarang serangga ataupun semut tersebut. Saya teringat ada satu pepatah Melayu menyebutkan, jangan kerana marahkan nyamuk kelambu dibakar. Allah Akbar. Itu satu pepatah yang cukup memberikan gambaran yang cukup hebat kepada kita. Mungkin orang dulu baca hadis tu. Baca hadis. Dia ada kaitan tu. Ada kaitan, kata adat berseni syarak tu. Allah Akbar. Hebatnya datuk nenek moyang kita. Masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi, panas perbincangan pada pagi ni Ustaz. Allah Akbar. Ni belum masuk soalan-soalan kontroversi lagi Ustaz. Baik, berikutnya kita nak raikan soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, apakah jenis-jenis haiwan yang harus disantuni dengan baik dan jenis-jenis haiwan peliharaan yang dibenarkan di dalam Islam? Trend ataupun budaya kini, anak-anak muda suka kepada haiwan peliharaan eksotik seperti sugar glider. Ini dia bagi bahasa Inggeris, contohlah guinea pig, hamster, iguana, dan ada yang cuba-cuba memelihara haiwan berbahaya seperti ular, kalajengking dan laba-laba. Mohon pencerahan dan pandangan Ustaz. Terima kasih dengan tanda pagar biar tahu jangan keliru. Saya teringat bila soalan yang ditanyakan oleh Aiman Azrin, saya teringat di budaya di setengah negara Ustaz, mereka memelihara ular sawah, kalajengking pun ada Ustaz. Ada yang dibawa tidur pun ada ular sawah Ustaz. Akhirnya membelit tuan. Allah. Ini satu kemudaratan juga mungkin dibincangkan. Tiba-tiba silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali kita sebut di sana ada akta. Akta 29/1 berkaitan dengan haiwan liar. Jadi kita kena pastikan betul setiap haiwan yang kita nak pelihara tu dia tidak termasuk dalam akta. Maksudnya kalau kita nak pelihara dia kena ada permit lah. Ada lesen lah, tak kira ular sawa kan ataupun mungkin yang biawak, albino lah, albino, macam-macam kan. Maka maksudnya di Malaysia kita ada undang-undang. Sebab apa? Sebab bagusnya undang-undang ni dia sebab nak mencegah. Haiwan tu kadang-kadang mungkin dia boleh mengeluarkan racun, mudarat dan sebagainya seperti mana kita sebutkan tadi. Maka pada waktu itu undang-undang itu diperketatkan, satu perkara yang baguslah daripada sudut syarak. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut haiwan ini kita kata daripada sudut asalnya tidaklah ada larangan syarak untuk kita kata apa jangan pelihara haiwan. Hukumnya harus. Makanya kata para ulama, maka sepakat kata Imam Nawawi dan sebagainya, hukum memelihara haiwan ni harus. Cuma kita kata kalau kita pelihara baik maka dapatlah kebaikan. Kalau kita buat jahat kat dia, contohnya nak pergi balik kampung tak lupa kat dia, tak isi makanan minum, siap dipersoalkan dekat akhirat nanti. Jadi maksudnya ihsan kita dengan haiwan seperti mana kita sebutkan tadi, dia ada dia punya kaedah dan arahan syarak itu bagaimana untuk kita berinteraksi dengan haiwan yang kita pelihara. Sebagai contoh, kalau dekat dengan kita kucing ke ataupun apa semua, maka semua tu pertama kita sebut dia mesti kita termasuk dalam orang ataupun manusia yang menghargai haiwan itu. Jaga dia elok-eloklah. Kan makan minumnya cukup. Kemudian sekarang ni pun sebab tu saya tengok di kelebihan dia adalah semua orang dapat manfaat. Betul. Dengan sebab seekor kucing ada klinik kucing. Betul. Dengan sebab ekor kucing ada produk makanan haiwan. Sumber rezeki semua. Maksudnya kita tengok pekerja-pekerja apa semua sehari benda tu halal, interaksi tak ada masalah. Betul. Dia memberi manfaat yang banyak kepada manusia. Ringkasnya wallahu a'lam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat dan juga saudara
saudara kita. Yang penting kena ada lesen ataupun permit, Ustaz. Kalau tidak, dia menimbulkan satu mudarat yang lain juga, Ustaz. Kadang haiwan yang berbisa tu dia tak gigit kita, tapi dia gigit anak jiran kita yang datang cuba-cuba untuk bermain dengan haiwan tersebut. Jadi perlu kita fikirkan bersama, insya-Allah. Dan berikutnya, Ustaz, dan juga para penonton, kita nak raikan lagi juga soalan merusi sahabat kita di Facebook, Ram Desaru, yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Anas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, berdosakah seandainya bangkai haiwan diawet, disimpan di dalam galeri dan dipamerkan kepada orang ramai atas tujuan untuk memperkenalkan setiap spesies yang telah pupus? Mohon penjelasan Ustaz, terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ini menarik ni, Ustaz. Allahu Akbar. Untuk renungan kita bersama, dipersilakan. Berkenaan dengan awet, sebenarnya awet ni sebenarnya dia, kalau kita ikutkan asasnya, kita panggil sebagai sertu, ataupun sebenarnya sama. Istilah kamu dewan tu disebut sama. Sama ni maksudnya apa? Asasnya kita mengawet kulit haiwan tu untuk kita manfaatkan. Sebab tu ada dalil yang begitu banyak berkenaan dengan perkara ini. Sebagai contoh dalam riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, iaitulah ayyuma ihab ataupun dubir, mana-mana kulit yang telah pun disamak, maka faqat tuhur, maka dia adalah suci. Tapi yang Nabi sebut ni kulit. Kemudian dalam hadis yang lain juga, hadis yang sahih riwayat daripada Imam Muslim, ketika mana sahabat lalu di satu tempat dan sahabat nampak ada bangkai kambing. So bangkai kambing ni, kata Nabi SAW, ala tanfa'uha, tidakkah kamu boleh manfaatkan dia? Sahabat kata, ya Rasulullah, ini bangkai, nak manfaat macam mana kan? Kata Nabi SAW, kamu boleh ambil kulitnya dan kemudian pada waktu itu kamu boleh manfaatkan. Imam Nawawi dan mazhab Imam Syafi'i menyatakan maksud di sini adalah setiap haiwan yang mana khususnya boleh dimakan, maka pada waktu itu dia boleh untuk dimanfaatkan. Dan kata Imam Nawawi rahimahullah juga dalam kitab beliau Al-Minhaj ataupun dalam kitab Syarah Sahih Muslim, menyatakan setiap haiwan yang mana dia selain pada anjing dan khinzir, dan selain daripada haiwan tu, maksudnya dia yang beranak daripada kedua tu, contohnya kita ada haspapi contohnya kan, dia anjing sebenarnya tapi dah jadi kacuk dan sebagainya, jadi anjing kecil kan contohnya kan. Jadi semua tu comel kan, mini papi. So, sangat kecil, jadi cantik kita nampak. Jadi bila nampak tu, tapi dia asal pada anjing, maka kata Imam Nawawi ijma' ataupun sepakat dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak dibenarkan untuk kita nak awet ke nak apa dan sebagainya. Okey, jadi balik pada soalan tadi, daripada kaedah umum itu, Imam Asy-Syirazi, satu orang ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam kitab beliau Al-Muhadzab, menyatakan bahawa hukum asal awet haiwan itu adalah makruh. Hukumnya asalnya adalah makruh. Cuma kalau kita tengok daripada perbincangan ini, awet itu dia ada bincang pula, nak buat perhiasan ke, nak buat galeri ke, nak buat apa, ada perbincangan panjang. Cuma kita kata hukumnya sekurang-kurangnya yang paling tinggi di kalangan para ulama, khusus mazhab Imam Syafi'i, makruh. Tapi untuk memelihara, mungkin untuk orang yang akan datang, contohnya dinosaur kalau ada lah, awet dia, ataupun haiwan-haiwan yang telah pupus di Malaysia khususnya, badak sumbu tertentu dan sebagainya, maka adakah boleh kita awet? Maka kita kata secara asalnya paling tinggi hukumnya adalah makruh. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan sebenarnya Ustaz, bila Ustaz sebut tentang awet ni, kadang-kadang dia menjadi satu pendidikan khusus juga untuk generasi yang akan datang. Kata, pernah tengok badak sumu? Kita tanya, tak pernah. Ni contohnya haiwan tersebut. Jadi walaupun dalam keadaan itu mungkin ada, kita kata, mudarat yang tertentu yang menyebabkan diperbolehkan keadaan sedemikian. Sebab tu mazhab Syafi'i bila mengeluarkan fatwa, maka mazhab Syafi'i teliti. Kalau haram tu jadi masalah pada jenis. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan tersebut. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi sahabat kita yang bertanya ataupun menghantarkan soalan di Facebook, Hamidah Husin. Assalamualaikum Ustaz, Da'i, penerbit dan kru. Tanyalah Ustaz sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dipermudahkan urusan dan dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin insya-Allah. Soalannya Ustaz, persoalan saya, apa hukum mengambil upah atau bayaran menembak haiwan hutan seperti khinzir hutan, Ustaz? Oh, menarik soalannya. Dan yang kedua, haiwan hutan yang ditembak seperti kijang, landak, napuh, kemudian disembelih, dibungkus dan kemudiannya disimpan di dalam tanah selama 2 atau 3 hari, adakah dikira bangkai? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Dari Tangkak, Johor soalannya Ustaz. Ni mesti orang yang dah biasa buat proses sedemikian Ustaz mungkin, ataupun ada saudara yang terlibat dengan perkara sedemikian. Ada mungkin pencerahan di sebalik soalan yang diajukan Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi pemburu khinzir. Maksudnya ada di kalangan mungkin masyarakat kita Islam yang mana diberikan upah. Baik, di sini ada perbincangan yang sangat panjang di kalangan para ulama. Ada hadis yang sahih riwayat daripada Imam Ahmad dan Daraqutni. Hadis ini berstatus sahih yang mana Nabi SAW menyebutkan innallaha ta'ala idza harrama syai'a qarrama thamanahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud
bila mana satu orang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bila mengharamkan sesuatu perkara, maksudnya apa-apa sajalah haiwan dan sebagainya, maka Allah mengharamkan jual belinya. Maksudnya Allah juga mengharamkan harga yang berkaitan dengan perkara itu. Maka dalam kaedah fiqh disebut oleh Imam Suyuti dalam kitab beliau Ashbah wan Nadhair, at-tabi'ut tabi'. Maksudnya hukum yang asal dia mengikut hukum yang ada selepas tu. Maksudnya kalau kita kata contohnya harganya tadi, tapi macam mana pula kalau kita berburu pula dah, kita dibayar upah, maka hukum mengikut pada hadis yang asal itu. Maka secara kesimpulannya saya boleh sebutkan bahawa hukumnya tidak dibenarkan. Mengikut pada hadis yang Nabi SAW sebut tadi, maksudnya berkait apa saja dengan khinzir, jual beli dia, upah dia, ataupun kita kata contohnya apa-apa sajalah yang berkaitan dengan khinzir, maka yang tu termasuk dalam larangan hadis yang sahih riwayat Daruqutni yang kita sebutkan tadi. Itu dia punya kesimpulan ringkas pada soalan tadi. Yang kedua, isu simpan sesuatu dia macam ni. Kadang-kadang orang kita ni dia ada kaedah-kaedah. Dan kalau kita sebut pun orang dulu mana ada peti. Jadi, tak payah cerita lah 3 pintu, 4 pintu tak payah cerita kan. Jadi antara peti dia adalah dengan menanam di dalam tanah. Jadi kalau kaedah itu diaplikasikan dan dia tidak menyebabkan berbau dan sebagainya, maka pada waktu tu harus untuk makan. Sebab kita tadi sembelih tu halal lah, tak ada masalah. Cuma dalam konsep penyimpanan ataupun mungkin juga konsep yang lain adalah mungkin kaedah sebelum kita keluar hutan tu. Ni kena ingat juga ya, berburu binatang haiwan ni, itulah binatang liar ni, dia ada licensing dia. Dia ada dia punya kena tengok daripada sudut tu. Jangan permit dia. Jangan ikut sedap. Suka hati nak pergi berburu. Suka hati je. Itu kena tengok daripada sudut tu. Okey. So katalah kalau contohnya benda tu berlaku, maka dia tidak ada contohnya tidak busuk dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah sebab kita dah sembelih pada peringkat awal. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, bukan sekadar di negara kita Malaysia, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi ancaman kepupusan haiwan-haiwan, terutamanya haiwan yang telah pun digazetkan sebagai haiwan pelindungan, dan juga kita diancam dengan pemburu haram yang semakin berleluasa pada ketika ini. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama menggambling tenaga, membantu pihak-pihak yang berkuasa untuk kita terus memelihara dan memelihara alam kita, insya-Allah, terutamanya haiwan-haiwan yang telah pun kita sebutkan tadi. Insya-Allah banyak lagi yang kita nak bicarakan, Ustaz, dan juga sidang penonton. Jangan ke mana-mana, biasakan kehidupan normal baharu dakwah Tanyalah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi berbicara tentang fiqh haiwan bersama dengan tetamu undangan kita, panel kita yang berbahagia, Ustaz Mustafar Muhammad Suki, dan para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Ustaz, kita nak raikan soalan daripada sahabat kita yang telah pun berada di panggilan pada ketika ini melalui panggilan telefon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Muhammad Mustafa Suki. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz dan juga Dai sehat ya. Alhamdulillah ya. Sehat. Jadi soalan saya begini Ustaz. Kita ni kadang-kadang ialah ada yang minat burung ni banyak Ustaz ya. Minat burung, ada yang ayam dan sebagainya ni. Soalan saya Ustaz, apabila kita minat sesuatu tu, contohnya minat haiwan burung peliharaan ni Ustaz, kita letak di dalam sangkar yang kecil je Ustaz. Ya betul, kita beri makan dia, kita beri minum dia. Tapi apakah kita juga dikira berdosa ke Ustaz kerana tiada kebebasan bagi dia Ustaz dalam kurung sangkar yang begitu kecil, dan kita adakah itu juga boleh dianggap sebagai penyiksaan bagi dia ke Ustaz ke bagaimana ke Ustaz pada pagi ini? Itu soalan saya Ustaz dan Dai pada pagi ini. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, satu soalan yang cukup menarik daripada Tuan Haji Omar Abdul Majid tentang hak
seekor haiwan yang kita pelihara, iaitu antaranya kalau burung ataupun ayam tu biasanya ataupun itik kita bela dalam sangkar yang kecil. Biasanya burung, Ustaz. Kadang tu kita tengok kesian, lepas bila dah sebulan 2 bulan bela tu, bila lepas tu dia dah tak nak terbang, Ustaz. Ataupun kalau dia terbang pun dia datang balik ke sangkar dia. Jadi satu fitrahnya telah pun hilang. Allahu Akbar. Dia dah tak tahu macam mana cara nak cari makan, nak kembali kepada habitat asal. Jadi satu perkara yang mungkin, adakah ini satu kezaliman kepada haiwan tersebut? Sikit pada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar pemanggil kita. Baik, isu ni pertama sekali kita kena tahu, saya teringat dulu lagu-lagu sekolah. Lagu sekolah. Kalau saya nyanyi kan jadi teruklah. Nostalgia ni. Apa dia? Lagu tu lirik dia, aku burung di dalam sangkar, hidup terkurung, hatiku susah. Allah. Macam pernah dengar. Macam pernah dengar kan? Dan itu tak boleh nyanyi. Okey, jadi maksudnya burung itu secara asalnya mungkin kucing, mungkin burung, mungkin apa-apa saja haiwan yang kita pelihara. Maka secara umumnya kita kata kalau kita pelihara tempat itu sempit, adakah dia termasuk dalam zalim ataupun sebagainya? Maksudnya di sini dia bukan zalim. Maksudnya kita tidak bersifat ihsan. Kita tidak bersifat ihsan, kita tidak bersifat belas kasihan kepada dia. Sebab secara umumnya kita kata sangkar pun semua ni lebih baik. Kita tak adalah ukuran spesifik, syarak tidak menetapkan. Tapi bagi kita dia maksudnya apa-apa saja haiwan itu bagi dia tu melihat kepada senang bagi dia. Nampak dia gembira dengan tempat dia walaupun terkurung tapi tempat tu besar. Jadi dia merujuk kepada ihsan, dia bukan merujuk kepada kezaliman. Kalau kezaliman ni maksudnya kalau kita kata lebih baik kita lepaskan saja. Itu maksudnya kepada unsur kezaliman. Ni bukan kezaliman, kita bahas daripada sudut isu berkaitan dengan ihsan dengan sifat binatang. Jadi yang paling terbaik kita luaskan dia punya sangkar, dan sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, ketika mana Arab jahiliah dulu dia bukan isu apa sangat sebenarnya, iaitulah ketika mana burung dia akan pergi cari dekat sarang dia cari, dia ambil, dan bila nak pergi musafir dia pergi cari. Maksudnya ada berapa perkara yang dia ada i'tiqad pegangan pada burung tu, maka dia lepaskan. Kalau lepas burung tu pergi ke depan ataupun pergi kanan, dia kata hari ni terbaik untuk kita musafir. Dia ada kepercayaan macam tu. Kalau burung tu pergi ke belakang, pergi ke kiri, hari ni kita jangan musafir, masalah dia kata. Kan ini juga dikaitkan dengan biawak. Ramalan tu kepercayaan karut. Bila mana contohnya kita nak pergi bertunang, kemudian bila pergi bertunang tu tengok biawak melintas berjalan, dia kata tak jadi hari ni. Kita pergi minggu depan. Itu percayaan-percayaan yang khurafat yang kita kena elakkan. Itu benda yang kita tak boleh, tak elok, sebab kita kaitkan dengan binatang, kaitkan pula dengan rezeki, ajal ataupun berkait dengan benda-benda yang sial, maka itu lebih lagi ditentang oleh agama kita. Maka masyarakat Arab tadi dia buat kezaliman kepada burung tu dengan cara yang sedemikian. Cuma asalnya kita sebut, kita kembali pada asal tadi, sifat ihsan itu ada dalam diri kita. Macam mana rumah kita besar, maka rumah dia pun kalau boleh kita sediakan yang terbaik untuknya. Wallahu a'lam. Kadang teringat Ustaz bila Ustaz sebut, mudah-mudahan terjawab persoalan saudara ataupun sahabat kita yang bertanya. Dulu saya pernah bela burung, Ustaz. Dululah masa kecil dulu kan. Kadang bila burung saya bela tu meninggal pula, mati, Ustaz. Semua burung saya kata kesiannya. Kadang tu bela dalam sangkar, kata engkau ni ada fitrah untuk berpasangan. Tiba-tiba kita kurung dia dalam keadaan dia tidak boleh hidup berpasangan. Jadi seolah kita menyekat fitrah dia. Jadi saya ambil pendekatan untuk saya tak nak belah lagi. Ini pandangan pribadi saya lah. Saya taklah memaksa kepada mereka di luar sana. Tetapi biarlah kita bersikap adil dan juga ihsan kepada haiwan peliharaan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di Facebook, Adwa Afina yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bolehkah kita membunuh semut dengan menyembur racun serangga sedangkan semut ini berzikir kepada Allah? Adakah berdosa hukumnya? Mohon pencerahan. Syukran. Soalan cukup ringkas dan marik daripada Adwa kita. Baik, dalam kehidupan kita ni macam-macam. Ada semut, ada kadang kat rumah dan sebagainya. Maka pada waktu itu kita sebutkan tadi secara umumnya, sebab tu ada hadis yang khusus yang berkenaan dengan semut, yang cerita kisah Nabi tadi tu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang membakar sarang semut, maka Nabi SAW tidak benarkan dan tidak izinkan. Cuma daripada sudut ni kita tahu semua haiwan ini dia ada, kita kata, amalan-amalan mereka tersendiri. Kita boleh kata daripada sudut asalnya mereka ni berzikir pada Allah, ya mungkin, dan juga amalan-amalan tertentu yang khusus untuk haiwan itu yang menyucikan dan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi cara kita nak membunuh itu, sebab tu kita sebut tadi, kata Syekh Mullah Ali Qari dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, maka bunuh dengan cara yang paling cepat sekali untuk dia dihapuskan. Kalau kata contohnya tadi dengan cara itu cepat mati, maka dia diharuskan daripada sudut syarak, ataupun kita guna racun-racun tertentu ataupun ubat-ubat tertentu,
ubat ni patut untuk membaikkan. Tapi kita pakai istilah ubat ni untuk memusnahkan dia. Ubat nyamuk kan? Patutnya untuk membaikkan. Membunuh nyamuk kan? Tapi tak apa, istilah tu tak ada masalah. Cuma kita kata sudut asasnya, apa saja perkara yang kita gunakan cepat dan dia kita kata sebagai tidak menzalimi dalam tempoh masa yang lama sebagai contoh, maka benda tu diharuskan apa saja cara untuk kita membunuh. Gunakan racun, gunakan ubat tertentu dan sebagainya. Wallahualam. Antara lain Ustaz, mungkin Ustaz boleh tambah sedikit larangan membunuh haiwan yang bagaimana yang mungkin pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain daripada kita tahu tadi tentang haiwan-haiwan seperti semut dibunuh, kalau dibunuh pun dengan cara-cara tertentu, tapi mungkin ada pengkhususan haiwan yang tertentu yang tidak boleh dibunuh yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sikit pada Ustaz. Baik, haiwan kalau kita tengok betul-betul ada dalam hadis spesifik dalam riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, hadis yang sahih, larangan Nabi membunuh katak. Ada. Katak tidak dibenarkan untuk bunuh. Bunuh tu macam mana tu sebenarnya? Ada perbincangan yang panjang, Imam Malik dan sebagainya bincang, adakah bunuh tu maksudnya tak boleh kita maksudnya kita pegang dulu, kita buat dulu macam mana baru bunuh ke, ataupun apa maksud sebenarnya? Ada beberapa teks dan konteks yang dibincangkan oleh para ulama. Juga ada haiwan-haiwan yang lain yang Nabi SAW tidak benarkan dibunuh dengan keadaan-keadaan tertentu, sebagai contoh lebah ataupun perkara tertentu kita bakar. Contohnya bakar tu maksud bukan sebab tu orang nak ambil lebah dia kena asapkan saja. Dia tak boleh bakar. Halau saja dia tak boleh. Maksudnya ada spesifik yang dibincangkan oleh para fuqaha tentang haiwan-haiwan tertentu yang ada kaedah-kaedahnya. Dia asasnya kita nak bagi tahu ada kadang haiwan tu berkhidmat pada kita. Sebagai contoh dalam hadis riwayat pada Abu Daud, hadis yang sahih, ketika mana Nabi SAW cerita tentang haiwan tunggangan. Haiwan tunggangan. Kata Nabi SAW, maksudnya farkabuha salihah wa kuluha salihah. Maka hendaklah kamu menunggangnya dengan cara yang terbaik dan juga hendaklah kamu makannya dengan cara yang terbaik. Maksudnya prosesnya membunuh ataupun menyembelihnya dan sebagainya. Maka menunjukkan ada haiwan spesifik yang Nabi sebutkan tentang perkara itu, dan perbincangan yang sangat panjang di kalangan para ulama atas sebab-sebab yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Alhamdulillah. Dan cukup menarik apa yang dikongsikan oleh Bahagia Ustaz. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama ambil manfaat insya-Allah. Dan berikutnya menerusi aplikasi WhatsApp Ustaz, kita raikan lagi. Tak apa Ustaz, laju sikit Ustaz. Banyak soalan sahabat-sahabat kita yang bertanya. Kita cuba untuk jawab. Kita cuba untuk jawab insya-Allah dan raikan semampu kita. Di WhatsApp sahabat kita yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz, dai dan kru-kru program Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah ayat atau hadis yang melarang kita memakan organ dalaman haiwan? Apakah alasan larangan tersebut? Dan yang kedua, benarkah kita juga dilarang memakan kepala ikan atau kepala ikan bilis? Mengapa sedemikian? Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Ini saya pun biasa dengar larangan sebegini. Apakah ada ataupun sabit dengan hadis Nabi SAW? Sedikit dulu Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran ada beberapa kategori yang mana tidak dibenarkan untuk kita makan. Antaranya adalah dam masfuha, darah yang terpancuk keluar. Kemudian juga disebutkan di situ lahman khinzir, daging khinzir, dan juga ada beberapa organ yang Nabi SAW yang disebutkan dalam Quran itu yang tidak dibenarkan kita untuk makan. Cuma kalau disebut adakah hadis spesifik yang melarang kita makan organ dalaman, jawapannya wallahu taala saya tak bertemu dengan hadis itu. Saya tak pernah jumpa. Cuma ada hadis dalam riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, kata Nabi SAW, uhiddan lakum maitan, dihalalkan bagi kamu, ada setengah menyatakan bahawa daman, dihalalkan bagi kamu dua darah. Darah di sini maksudnya adalah iaitu tahal, kabid wa tahal, maksudnya limpa dan hati. Maksudnya Nabi sebut dihalalkan bagi kamu limpa dan hati. Limpa dan hati ni bukan kuku, bukan organ luaran, dia organ dalaman. Menunjukkan bahawa daripada sudut hadisnya menunjukkan sebaliknya. Maksudnya menunjukkan bahawa organ dalaman itu halal. Dan Nabi SAW menyatakan juga tentang haiwan-haiwan tertentu yang mana tidak disebut secara spesifik organ dalaman tidak boleh dimakan. Maksudnya kambing ataupun lembu dan sebagainya. Hatta dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ingat saya hadis yang sahih, kata Nabi SAW, zakatu ummi, maksudnya sembelihan kepada ibu dia tu, maka dia adalah sembelihan kepada janin dia. Maksudnya janin yang dalam perut tu, maksud Nabi kata boleh makan. Dia dalam perut tu organ dalaman. Jadi menunjukkan bahawa secara umumnya dia harus dimakan. Cuma daripada sudut sains, daripada sudut perubatan, kena tengok juga daripada sudut tu. Maksudnya kalau ni ada kesan tak, ada efek tak, ada dia punya kesan sampingan ataupun apa mudarat, maka yang tu cerita lain. Tapi dalilnya secara spesifiknya tidak ada, bahkan Nabi menyatakan ia dibenarkan untuk kita makan. Itu satu. Yang kedua, kepala ikan.
Ada orang kata orang hafiz Quran apa semua ni. Saya tengok sahabat saya kepala ikan dia paling suka. Dia hafiz Quran. 3-4 juzuk sehari ni ulangan tak ada masalah. Tapi dia ingat, dia ceritanya bukan isu kepala ikan tu, isunya awak mengulang ke tidak. Isunya kepala kita Ustaz. Isunya kepala kita. Isunya kepala kita. Mengulang ataupun tidak. Sebab tu dia bukan al-hafiz, al-habis. Bila habis tu maksudnya tak adalah, tak hafal lah. Kan? Tapi ceritanya bukan isu kepala ikan, tapi adalah isu berkaitan dengan hafalan kita, ingatan kita sendiri, jaga ingatan macam mana. Jadi kalau di sana memang ada disebut dalam beberapa kitab yang menyatakan kitab kepala ikan ataupun organ dalam ni tidak baik untuk dimakan, tapi kita sebut dia bukan sebut larangan. Dia sebut adalah maksudnya daripada sudut kesihatan apa semua, hafalan mungkin ada pengamalan dipanggil tajrubah. Maksudnya pengamalan orang-orang dulu, hafalan bila makan ni dia jadi macam tak berapa ingat ataupun apa, yang tu tidak jadi masalah. Cuma kita sebut hadis larangan khusus tidak ada daripada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mungkin kalau ada kajian pun mungkin datang terkemudian selepas itu, mungkin kita boleh raikan dan kita amalkan. Tetapi tidak ada daripada Nabi SAW. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan, ada satu soalan daripada sahabat kita yang bertanya di WhatsApp, dia menghantar WhatsApp pada saya, apakah hukum kita menggunakan kulit binatang yang sudah pun disamak dan dikeringkan, kemudian dilakar dan ditulis ayat suci Al-Quranul Karim, kemudian digantungkan sebagai perhiasan. Mungkin sedikit komen beliau Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama memang ada dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, saya detailkanlah. Ya, dalam hadis tu Nabi sebut ayyuma ihab dubugh atau dubigh faqat tuhur. Mana-mana kulit yang telah pun disamak, maka pada waktu tu dia adalah dikira sebagai suci. Maka Imam Nawawi rahimahullah dalam mazhab Imam Syafi'i menyatakan setiap kulit sama ada dia itu melainkan anjing dan khizir dan selain padanya, maka semua tu melalui proses yang dipanggil sebagai samak tadi. Samak ni ada pelbagai. Ada yang kata guna kapur, ada kata guna bahan-bahan kimia, bahan-bahan kimia ataupun apa saja. Yang penting daripada sudut struktur ataupun benda tu, kulit tu dia tidak, contohnya kalau kena air dia jadi kembang ke, dia jadi busuk ke, itu dia punya faktor kenapa kita perlu samak tu. Jadi bila kulit itu Nabi spesifikkan dalam mazhab Imam Syafi'i spesifikkan bukan hanya pada kulit kambing, kepala lembu, tapi kepada yang lain-lain dengan syarat dia bukan anjing dan khizir yang lahir pada keduanya. Maka itu isu yang pertama. Dan isu yang kedua, boleh tak bawa solat? Betul. Kulit kambing dompet orang mahal kan, kulit buaya kan, macam-macam. Jadi kalau melalui proses itu, maka kata Imam Nawawi, sahabat kami iaitu mazhab Syafi'i membenarkan untuk bawa solat dan selainnya, hukumnya tak ada masalah. Okey, pergi pula yang ketiga tadi, isu berkaitan dengan kita gantung tadi. Menulis ayat Quran. Satu isu kulit tadi tak ada masalah lah. Dan menulis ayat Quran itu di atas kulit tu, dan dia memang dijadi perhiasan pun. Jadi di zaman Nabi SAW, zaman Saidina Abu Bakar, pengumpulan Quran dan sebagainya memang ditulis pada kulit-kulit dan sebagainya, pengumpulan. Jadi menunjukkan bahawa benda tu harus. Cuma sekarang ni satu isu je, jangan sekadar perhiasan. Kita nak beramal dengan apa yang kita tulis, sebab kalau kita tengok tu gantung tu sekadar gantung tak jadi apa. Jadi kita beramal dengan ayat tu, perhiasan betul, dan mungkin untuk kita ingat. Kita ingat, oh ni ayat dia. Lalu kita ingat, bagus juga dalam proses untuk kita belajar, untuk kita hafal, untuk kita ingat dan kita amalkan insya-Allah. Bukan sekadar perhiasan, ayat Quran bukan sekadar perhiasan, tetapi untuk amalan Ustaz. Antaranya ayat 1000 dinar yang selalu kita tengok di kedai-kedai makan Ustaz. Untuk melaris tu, tapi amalan kita untuk melariskan tu yang perlu kita sama-sama utamakan insya-Allah. Amin. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan lagi, kita nak teruskan dengan soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi WhatsApp. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mempunyai 3 soalan. Yang pertama, apakah hukum jual tinja atau najis ayam atau kambing sebagai baja? Dan yang kedua, sahkah jual beli atau halalkah pendapatan daripada menjual kucing untuk peliharaan? Dan yang ketiga, bolehkah mengambil bayaran ataupun upah daripada menyewa pejantan ataupun haiwan jantan baka, kucing atau ternakan, atau menjual benih daripada haiwan pejantan tersebut? Ini orang yang biasa terlibat dengan veterina, mungkin dia arif benda-benda sebegini. 3 soalan daripada sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya nak pergi kepada soalan kedua dan ketiga dulu. Nanti tak ingatkan soalan pertama. InsyaAllah. Baik, soalan yang kedua dan ketiga, isu berkenaan dengan jual beli kucing ataupun haiwan-haiwan peliharaan yang mana tidak boleh dimakan. Okey, secara umumnya dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan oleh Imam ramai, antaranya Imam Abu Thawr, hatta Imam Syafi'i
sendiri dalam pandangan-pandangannya dan juga pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Nawawi menyatakan hukum berkaitan dengan jual beli kucing adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Makruh. Sebab dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, riwayat daripada, seingat saya, sahabat namanya Abdullah bin Umar, menyatakan bahawa naha Rasulullah SAW ani bai'i ataupun dalam riwayat sebut ani thamanil kab wa thamani sinwar. Nabi melarang daripada jual beli anjing dan jual beli kucing. Nabi sebut spesifik. Dan kucing ni ada sinwar, ada hirah, ada qit, macam-macam dalam istilah Arab. Jadi disebut dalam hadis itu larangan daripada jual beli kucing. Maka mazhab Imam Syafi'i melihat bahawa jual beli kucing itu kalau mendatangkan manfaat, hukumnya tidak makruh. Contoh, tangkap tikus. Ada kegunaan. Ada kegunaan dia lah. Memang kita guna untuk jaga Tugas rumah, dia. ada tugas dia. Tapi persoalan dia, tuan-tuan, kalau gafil, dia makan pun Allah Akbar. kan. Teringat, badan besar kan. terbayang. Kan. Badan besar, Tidur. berjalan pun tak daya. Jadi apa manfaat dia? Ulama bincang. Kalau kita balik kerja, tu kita tengok, kita nampak dia hilang stres kita. Dia hilang Kita stres. main dengan dia, main dengan anak dia, contoh hilang stres. Adakah termasuk manfaat? Maka para ulama bincang. Sebahagian menyatakan termasuk dalam manfaat sebab dia bukan, memang dia tak tangkap tikus, tapi dia mengembirakan kita. Dia menghilangkan stres kita. Betul. Maka hukumnya walaupun asalnya makruh, maka di sisi mazhab Imam Syafi'i ia diharuskan. Tanpa saya nafikan ada pandangan daripada Imam Ahmad dan sebagainya menyatakan hukum haram kerana berpegang pada nas ataupun zahir hadis berkenaan dengan perkara itu. Jadi kita jual beli kucing. Dan kadang-kadang kalau kita tengok ada installment bayaran secara ansuran. Ya, Macam saya beli dah pergi. perabot, Ustaz. Ya, macam Allah. beli perabot. Kucing seekor 5,000. Jadi bayar bulanan berapa? Boleh, dia kata. Boleh, tak ada 5 masalah. kali bayar. Boleh 5 kali bayar. Boleh selama setahun contohnya. ya. Macam beli peti ais tadi kan. Jadi maksudnya di situ jual beli itu di sisi mazhab Syafi'i adalah di asal makruh, tapi dia diharuskan dengan sebab kalau benda tu ada manfaat untuk kita, anak kita suka, gembira, mungkin dia tak sibuk dengan benda lain, sibuk dengan kucing contohnya dan seterusnya. Baik, itu hukum jual beli kucing. Yang kedua, hukum kita mating. Ni istilah dia. Mating ni maksudnya adalah kita sewa haiwan itu untuk bila mana dia nak mengawan, kita nak dapatkan anak. Betul. Contohnya. Nak baka yang baik biasanya, Ustaz. Betul, nak baka yang baik dan seterusnya. Okey, di sini para ulama bincang panjang antara disebut oleh Imam Syafi'i dan Abu Thawr. Saya bawa ni pandangan dalam mazhab Syafi'i saja, menyatakan bahawa hukumnya adalah haram. Kita kena transparent, kita kena jelas dengan hukum. Sebab hari ni saya minta maaf sebut ramai orang bila bab muamalat ni dia campur macam-macam mazhab. Betul. Semua. Dia kata saya Syafi'i. Bab solat je Syafi'i, tapi dalam bab berkaitan ni bercampur-campur. Maka sebut tu kata dalam dan mazhab Syafi'i muktamad, maksudnya sepakat mazhab Syafi'i menyatakan haram hukumnya untuk kita mengawan. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari riwayat Imam Al-Bukhari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bai'i, iaitu anil asabil fahl. Nabi melarang daripada jual beli air mani binatang, sperma binatang. Kalau sperma binatang ini daripada sudut asasnya disebut dalam riwayat Abu Daud dan Imam Tirmizi, satu orang sahabat dia ada kuda, dia datang jumpa Nabi SAW, ya Rasulullah, boleh tak aku nak mengawankan kuda ni dengan sekian-sekian dengan sekian bayaran? Nabi kata, tak boleh, diharamkan. Melainkan dalam riwayat yang lain sebut kalau kamu bagi hadiah. Maksudnya lepas kita dapat hasil tu, lepas tu maksud dapat anak kucing 3 ekor, kita bagi hadiah kat dia. Tapi kalau letak harga, contohnya seminggu kita kata RM100, maka dalam mazhab Syafi'i jual beli itu tidak sah. Dia diharamkan. Kerana atas dasar kita tak tahu kita dapat apa kita beli tu. Betul. Kan maksudnya apa kita punya implikasi risiko yang kita akan dapat. Itu isu dia. Dan itu soalan yang ketiga. Yang pertama tadi soalan berkaitan dengan najis, dan kita nak simpan soalan tu, Ustaz. Apakah hukum kita berjual beli najis ayam ataupun najis haiwan ternakan boleh dijadikan baja? Baik. Nak tahu jawapannya, kita nak berehat seketika. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu yang keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan kita masih lagi berbicara tentang topik fik haiwan dalam bab fiqh bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Dan kepada para penonton, bagi yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 18881677 atau paling mudah menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan mesej kepada kami 011-1233-6480 atau terus saja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebarluaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Alhamdulillah Ustaz, kebiasaannya yang menonton kita menerusi FB Live ni bukan sekadar dalam negara, bahkan di luar negara juga, dari Singapura, dari Brunei, dari Thailand pun ada, dan bahkan yang lebih jauh di Australia dan juga Amerika pun ada yang menonton kita di Kanada. Alhamdulillah. Mohon dikongsikan, mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan insya-Allah. Dan Ustaz, kita tertinggal untuk baki soalan yang di awal tadi, iaitu tentang hukum menjual beli najis ayam ataupun najis kambing, lembu dan sebagainya untuk dijadikan baja, dan apakah hukum kita memakan sayuran yang ditanam menggunakan baja najis haiwan yang haram, antaranya khinzir. Sedikit daripada Ustaz pencerahan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama sekali kita kena faham daripada sudut asalnya, kalau kita kata haiwan tu halal dimakan, contohnya kita sebut tadi ayam ataupun baja tai ayam organik orang kata kan, ataupun sekian-sekian, maka pada waktu tu kita kena kembali pada hukum. Betul. Hukum asalnya kata Imam Syirazi dalam kitab beliau Majmu' ataupun Al-Muhadzab, itulah beliau menyatakan mazhab kami berpegang kepada jual beli kepada tinja ataupun kita kata apa, tahilah haiwan-haiwan untuk dibuat baja dan sebagainya, hukumnya adalah haram, tak dibenarkan. Tapi masalahnya pengamalan kita tu macam mana? Okey, gini. Imam Nawawi rahimahullah, sebab tu kita jawab hukum ni jangan jawab tu haram tu, lepas tu tak ada solution kan. Jadi kita sebut Imam Nawawi rahimahullah menyatakan boleh untuk bukan jual beli, dipanggil naqlul yab. Naqlul yad ni maksudnya kita memindah pemilikan semata-mata tanpa kita sebut akad kontrak jual beli. Sebab yang tak dibenarkan jual beli benda tu. Tapi kalau memindahkan, contohnya saya memindahkan kepada tuan benda ni dan kemudian dengan harga sekian ataupun dengan upah sekian, boleh. Tapi kalau kata saya jual, saya beli, iaitu ada isu di sisi mazhab Imam Syafi'i. Seperti mana disebut oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab beliau Al-Muhadzab. Ni antara kitab muktamad, kitab yang paling muktabar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi kita kata kena perpindahan macam itulah. Cuma kita kata daripada sudut asal majlis fatwa, sebab isu tu kita jual beli akad tu. Kemudian isu kita pula tadi yang kedua, bila mana kita nak letak pada sayuran, nak letak pada sekian-sekian. Baik, yang ni kita panggil sebagai prosesnya, dia ada perbincangan di kalangan para ulama, ada sebahagian memasukkan dalam proses dipanggil istihalah. Istihalah ni maksudnya pertukaran daripada benda tu najis, akhirnya disedut kan, melalui proses fotosintesis dan sebagainya sekalilah haiwan tu, apa ni tumbuhan tu, dan kemudian dia buat makanan memperoleh baja, dan akhirnya pada waktu itu dia jadi segar, dia jadi buah tu cantik dan sebagainya. Maka yang tu telah pun berlaku proses istihalah secara semula jadi. Maksudnya bila berlaku sedemikian, maka sayur tu hukumnya harus untuk dimakan, tidak jadi masalah. Cuma para ulama bincang pula, kalau khinzir, kalau okey, contoh saya bawa teruslah dalam isu, kadang-kadang isu dia adalah berkaitan dengan meletakkan sesuatu makanan pada ikan-ikan tertentu. So maksud kos dia murah, jadi kita ambil bangkai haiwan ke ayam yang dah mati tu, masuk je dalam tu, ikan pating ke apa akan pergi. Ni orang peminat ikan pating minta maaf lah, saya kena sebut lah. Berlemak ikan berlemak dan sedap lah. Khinzir ataupun apa dicampak ke dalam tu. Jadi adakah daripada sudut asalnya halal ataupun tidak? Okey, kita kena faham pertama sekali proses yang ni dipanggil sebagai haiwan jalalah. Haiwan jalalah ni maksud haiwan yang makan benda-benda yang kotor. Jadi saya buat kesimpulan ringkas saja, iaitulah Majlis Fatwa Kebangsaan 2006, Majlis Fatwa Wilayah 2007, Majlis Fatwa Kelantan 2007, Majlis Fatwa Selangor 2006 memfatwakan hukumnya adalah haram untuk dimakan kalau terlibat dengan perkara yang khinzir tadi tu. Tapi itu ikan lah. Tapi kalau sayur-sayur pokok-pokok ni ada perbincangan pula detail. Mereka menyatakan sebahagiannya adalah dia diharuskan sebab dia bukan, kita kata apa, bukan benda tu dimakan secara direct, bukan secara terus, secara langsung, dan akhirnya ada punya. Cuma kita kata elakkan. Kerana kita tahu di Malaysia dia bukan isu fatwa saja. Isu sensitiviti masyarakat, isu kepada keadaan setempat, maka fatwa itu diambil kira dalam pelbagai aspek. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan saudara kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook.
Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz dan Dai serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seandainya kita terlanggar seekor anjing liar di jalanan dan mengakibatkan kematian, bagaimanakah untuk kita menguruskan bangkai tersebut? Bagaimana pula jika kita hanya membiarkan bangkai anjing itu membusuk di jalanan? Adakah dikira berdosa orang-orang yang berada di sekitar itu kerana tidak menguruskan dengan cara yang betul? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ini soalan cukup menarik daripada saudara kita. Bukan sekadar anjing liar, bahkan mungkin haiwan-haiwan yang lain juga. Kita kadang nak patah balik pun fikir keselamatan juga Ustaz. Kadang tengah malam dan sebagainya. Jadi mungkin ada pencerahan di situ Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagus soalan ni sebab dia lebih fokus kepada benda yang haram tu lah. Tapi kalau langgar tapir kan, langgar kucing tu isu lain lah, sebab benda tu kita boleh pegang, boleh sentuh dan sebagainya. Okey, isu berkaitan dengan anjing ni dia ada beberapa perkara. Pertama sekali daripada sudut kenajisan itu. Dalam hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW menyatakan bahawa idza walagha ma fi ina'i ahadikum falyaghsilhu bil sab'a ullahunna biturab atau kama qala Nabi SAW. Bila mana dalam keadaan kamu anjing tu minum ataupun kita kata menjilat tempat bekas kamu tu, maka pada waktu tu hendaklah kamu suci dengan 7 kali basuhan dan salah satunya adalah dengan air tanah. Okey, itu isu asal kenajisan anjing. Yang kedua, kalau kita dalam keadaan tadi, katalah contoh kita boleh berhenti dan sebagainya. Orang akan bincang macam mana kalau sentuh, kalau apa. Dia gini, mazhab Syafi'i sepakat dan juga sebahagian para ulama yang lain boleh dikatakan sepakat, tak ada khilaf di kalangan ulama, kalau dia kering. Sebab hadis tu sebut maksudnya air liur. Maksudnya hadis tu cerita tentang jilat. Tapi kalau kering maka boleh disentuh tanpa kita perlu samak lah. Jadi sentuh tu maksud kita mungkin angkat ke apa semua. Tapi kalau mungkin kena darah, kena apa, maka kita kembali pada asal tadi dalam kaedah mazhab Syafi'i, maka boleh untuk kita dipanggil sertu. Itu istilah sertu kat situ, bukan samak. Jadi sertu ikut kamus dewan. Orang kita dah biasa sebut kita dah samak. biasa tak apalah kan. Tapi ikut kamus dewan kita kata sertulah pada waktu itu, dan kita buat macam tadi, maksud kita uruskan dengan cara yang baik. Mungkin kalau sempat ada kemudahan-kemudahan ke kalau nak kubur silakan, kalau tak ada mungkin ke tempat yang mungkin tempat yang kita kata yang boleh mengelakkan bau busuk dan sebagainya. Okey, itu satu sebab. Satu isu. Yang kedua, kalau kita tak mampu, maksud mungkin kereta tengah banyak dan sebagainya, maka pada waktu tu boleh kita kontak pihak-pihak yang berwajib lah. Mungkin daripada maksudnya kita kata sahabat-sahabat kita yang bertugas di jalanan dan sebagainya, kita bagi tu kita dah langgar apa semua tadi, dah tak boleh nak berhenti segan-segan, maka boleh minta perkhidmatan mereka. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Terkadang kita bukan sengaja langgar Ustaz. Kadang Allah Ta'ala uji kita, kadang kereta kita dan sebagainya, kadang tengah naik laju tu kita perlu berhati-hatilah, senantiasa memandu dalam keadaan had kelajuan yang telah pun. Ini penting Ustaz. Bukan nak kempen jugalah keselamatan jalan, tapi dalam keadaan kita perlu berhati-hati, terutamanya di kawasan hutan dan juga bukit yang perlu sama-sama kita peka dengan keadaan sekeliling, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi menerusi sahabat kita yang bertanya soalan di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta kru, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum mengkhitan haiwan untuk mengawal pembiakan, contohnya kucing? Terima kasih. Hamzah Murni dari Kuching, Sarawak. Biar tahu jangan keliru Ustaz. Soalan tentang kucing juga dari Kuching, Sarawak. Saya rasa soalannya tentang mungkin mengkasihi haiwan Ustaz, untuk dimandulkan haiwan tersebut. Sedikit pada Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Isu memandulkan haiwan ini, kalau kita ikut hukum dulu dari konteks mazhab Imam Syafi'i, seperti mana disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Imam Al-Baghawi dan juga Imam Rafi'i rahimahullah, ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya ada 2 jenis. Pertama, kalau haiwan itu yang boleh dimakan, tujuan kasih itu adalah untuk apa? Untuk daging dia ni dia besar secara sempurna dan sebagainya, untuk kita manfaatkan, maka ada tujuan khusus, maka yang tu mazhab Syafi'i kata harus. Cuma persoalan yang dibincangkan adalah haiwan-haiwan yang tidak boleh dimakan. Maka pendapat Imam Rafi'i, Imam Nawawi dan juga Al-Baghawi dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah diharamkan. Diharamkan. Jadi kita kena jelas dengan hukum. Okey, persoalan dia sekarang, kita banyak isu pula wakil setempat kita, keadaan setempat kita. Contoh, kalau kita tak kasih haiwan ni, nanti dia akan jadi beranak pinak. Lepas tu kucing tu terbiar. Lepas tu pergi rumah jiran. Anak-anak dia dibiarkan dan sebagainya. Maksud banyak lagi isu-isu yang lain. Kemudian juga akan timbul tentang kita kata apa? Penyakit-penyakit mungkin melalui bawaan-bawaan tertentu yang kalau kita tak jaga habitat dia. Maka sebab tu kalau kita tengok daripada sudut veterina, mereka akan kata bila mana kasih ni antaranya beri dia kesihatan. Kasih ni antaranya dia mengurangkan dia punya kita kata apa-apa penyakit yang datang. Kemudian juga kasih ni boleh memberikan kesan daripada sudut apa? Sudut dia tu sendiri untuk mengawan dan sebagainya dikurangkan. Tak ada. Maksudnya kalau kita tengok dia macam menghilangkan fitrah.
Maka sebab tu mazhab Syafi'i kata tidak dibenarkan. Cuma kalau tengok daripada konteks sekarang, pendetailannya maka kita kena tengok secara jelas lagi, mendalam lagi, mendasar lagi. Sebab tu asalnya hukumnya haram, tapi kalau kita tengok daripada sudut asalnya dia ada satu keperluan. Yang mana contoh kita sayang sangat kat kucing ni, kalau dia dekat luar, kalau apa sekian-sekian, kalau semua orang ambil tanggungjawab jaga kucing elok-elok, maka takkan adalah isu-isu kucing buat kotor kat rumah jiran. Kalau kucing jantan ni dia suka memancut. Dia pantang ada tempat yang dia memang dah pergi dah, attack dah tempat tu. Dia memang tempat dia dah. Maka dia akan bagi tanda kat situ. Spray kat situ. Jadi spray itu bukan spray yang mewangikan, spray yang membusukkan. Haruman yang tak harum. Jadi pada waktu itu kaedah yang tadi itulah yang boleh membendung pada masalah itu. Maka kalau ikut pada doktor khusus veteriner, mereka kata okey je, tak ada masalah. Cuma sudut hukum tadi kita lihat di situ. Maksudnya ceritanya ringkasnya, kalau ada keperluan, kalau ada kehendak yang betul-betul tepat dan jaga betul-betul, maka hukumnya hanya sekadar makruh saja. Tapi hukum asal haram tak? Hukum asal adalah haram. Wallahu a'lam. Ustaz, cerita tentang kasih haiwan, Ustaz. Kalau kita dah tak nak lagi haiwan yang kita dah kasih tu, contohnya dia dah sakit dan sebagainya, kita dah tak nak, apakah boleh kita buang begitu? Sebab fitrah dia dah tak ada, dia tak boleh nak beranak ataupun dia dah tak boleh nak mengawan dan sebagainya. Adakah diperbolehkan kita buang? Okey, dia pertama sekali isu bila kita dah buat daripada awal, maka kita sampai habis pun kita kena jaga elok-eloklah. Cuma di sini saya suka nak sebut pada tuan-tuan, ada kita punya khidmat-khidmat tertentu yang di luar sana yang mana kita kena bayar sikitlah. Dia itulah khidmat menguruskan kucing, dan kucing itu boleh diserahkan pada tuan yang baru. Kalau tuan baru tu tengok ni tak apa, dah kasih, okey, dah kurang kos nak kasih contohnya kan. Kemudian kita kena jaga, kena mungkin ubat sikit, kemudian kucing tu akan jadi cantik elok balik contohnya. Maka ada khidmat seperti itu. Jadi jangan dibuang, mengata-kata dibuang di pasar, dibuang di kedai makan. Kita expect kedai makan adalah tempat yang bagus kan. Padahal dia mengganggu pelanggan pula dah, mengganggu pula macam-macam cerita. Jadi kita kena fikirkan betul mudarat kepada yang lain. Maka pada waktu tu kita kena fikir elok ada tempat dia yang boleh kita salurkan untuk menyelesaikan masalah kita. Kita ingatkan kita forever alone makan kat meja seorang-seorang. Rupanya dekat meja sebelah, dekat kursi sebelah ada kucing teman kita makan. Bila masa duduk, orang kata baru sampai tadi. Allah, dia tu pun tengok je kita makan, tak bagi langsung. Kepala ikan. Allahu akbar. Ini satu perkara yang perlu sama-sama kita mendapat pencerahan. Mudah-mudahan kita tidak berlaku zalim kepada haiwan, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, bagaimanakah kalau kita gunakan katak sebagai umpan memancing ikan? Terima kasih Ustaz. Saya Nur dari Melaka. Ni pun kebiasaan orang kita Ustaz, memancing, umpannya pelbagai, antaranya katak yang hidup Ustaz kita gunakan sebagai umpan untuk memancing ikan. Sedikit pada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang ini termasuk juga anak ikan. Dia saya tahu sebab saya memang bidang saya tentang perikanan ni. Mancing. So kalau contoh memancing ni kan, kalau katak ni ikannya haruan biasanya. Kalau berkaitan dengan anak ikan ni macam ikan baung dan ikan sebarau dan sebagainya yang akan makan. Jadi daripada sudut tu mengekalkan dia punya hidup tu, katak dengan tu memang memberi peluang yang besar untuk kita dapat ikan tu. Okey, cuma kita kata daripada sudut sini lebih baiklah, sebab tu ada setengah-setengah tempat kawasan memancing dia tidak benarkan kita bawa umpan hidup. Tidak benarkan. Sebab dia antaranya mereka berpegang pada prinsip yang menyatakan bahawa tadi zalim lah. Maksudnya kita menganiayai binatang tu masih hidup lagi dah dicangkuk, mata kain pula ada saiz 20 kan, punya besar disangkut kan. Jadi memberi bukan mudarat, maksud kezaliman pada haiwan tu. Jadi kita nak dapat ikan, kita nak sifat ihsan, tapi pada umpan kita tidak ihsan. Itu dia punya perbincangan di kalangan para ulama. Itu sambil dicangkuk belakang tu, dicangkuk, sakit dan sebagainya. Maka di situ dibincangkan oleh para ulama. Saya tak mengatakan dia adalah haram, tapi daripada sudut asalnya adalah macam mana kita nak berinteraksi dengan benda tu supaya dia jadi lebih elok. Orang kata katak yang mati ni ikan takkan sambar. Memanglah sebab kadang-kadang tu yang hidup tu. Patut jadi saya mancing dulu pakai ikan katak yang mati, dia tak dapat ikan. Allahu akbar. Saya rasa lebih baik daripada sungai, sebab kita dah ada umpan tiruan. Kita ada dipanggil sebagai umpan katak tiruan, umpan itu tiruan. Yang itu pun memberi kesan. Betul. Jadi saya ingat lebih elok kita elakkan daripada umpan yang hidup tadi. Betul. Kalau ada itu yang lebih alternatif, maka gunakan yang itu dulu lebih baik. Saya tak kata haram, tapi perbincangannya daripada sudut zalimnya, daripada sudut tidak ihsan pada haiwan. Itu isu dia. Allahu akbar. Kita nak jadikan sebagai makanan kita, maka perlulah kita perhalusi, kita buat dengan cara yang terbaik Ustaz, kerana dia akan menjadi darah daging kita. Jadi ini antara perkara yang kita bincangkan untuk 1 jam 30 minit Ustaz. Kita telah pun sampai ke penghujung rancangan di TV3. Kita akan tamat siaran di sini. Kita akan sambung 30 minit lanjutan siaran di TV9. Saudara, Fiqh Haiwan cukup menarik. Kita akan sambung pembicaraan kita selepas ini. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah
Tanyalah Ustaz yang sampaikan biar tahu jangan keliru, kembali bergabung di TV9 selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama ada yang menonton kami menerusi TV3 maupun TV9 sebentar tadi. Kini kita kembali lanjutan siaran tambahan 30 minit di TV9. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara tentang fiqh haiwan bersama yang berbahagia Ustaz Mustafar Suki, dan telah pun banyak yang kita raikan soalan daripada sahabat kita, saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati perkongsian kita, majlis kita pada pagi ini. Dan berikutnya Ustaz dan juga sidang penonton, kita nak teruskan dengan meraikan soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Muhammad Effendi Mak Daud, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mengapakah ada haiwan yang boleh berbicara dengan baginda Rasulullah SAW? Apakah sebenarnya hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebabkan mereka boleh berbicara dengan utusan agung ini, Ustaz? Dari Bertam Indah, Pulau Pinang bertanya Muhammad Effendi Mak Daud. Satu perkara yang Ustaz telah pun sebut di awal tadi, antaranya unta berbicara dengan Nabi SAW, antara mukjizat yang Allah Taala berikan kepada baginda Rasulullah SAW. Sedikit pada Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita tahu bahawa sebenarnya Nabi itu sini diutuskan bukan hanya sekadar untuk manusia, bukan sekadar jin, tapi untuk haiwan semua sekali. Sebab tu Allah sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi sekalian alam. Sekalian alam ni maksudnya merangkumi semua sekali. Alam jin ke sebagai contoh kan, ataupun berkaitan dengan manusia ataupun haiwan. Dan kalau kita tengok juga antara kelebihan tu kita sebut tadi adalah mukjizat lah. Mukjizat itu memang satu benda yang Allah kurniakan kepada Nabi SAW. Hatta Nabi Sulaiman sekalipun boleh bercakap dengan semut, boleh bicara dengan haiwan, hud-hud dan sebagainya. Maka semua itu adalah kelebihan mukjizat yang Allah telah kurniakan kepada para anbiya, para nabi alaihissalam. Itu yang pertama. Yang kedua, daripada sudut haiwan itu sendiri, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan pelbagai kehidupannya ataupun daripada spesiesnya, maka itu adalah untuk memberikan kelebihan kepada manusia dan merangkumi kepada kehidupan juga para nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tengok Nabi sendiri ada unta yang sangat hebat, nama unta Nabi Qaswa. Sebahagian ulama sirah bila mana bincang tentang hadis sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari, yang mana Nabi bila nak pergi keluar berhijrah tu, Saidina Abu Bakar beli 2 ekor unta. Satu ekor unta tu untuk Abu Bakar, satu ekor untuk Nabi. Mula-mula Saidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, aku hadiahkan kepada kamu. Kata Nabi, tak, saya tak nak hadiah. Maksudnya Nabi nak beli. Nabi belilah unta tu. Dan unta tu namanya Qaswa. Unta tu bila sampai ke Madinah, dalam Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad cerita, antara bendanya adalah unta itu mukjizat yang besar, yang hebat. Dia tidak, sebab bila datang semua orang akan tarik unta tu supaya pergi rumah dia. So dia suka sangat, maksudnya masyarakat penduduk di Madinah sangat suka bila Nabi SAW datang, dan semua nak bawa untuk menginap di rumah masing-masing. Jadi tetamu. Kata Nabi SAW, da'uha fa innaha ma'murah. Tinggalkan unta tu, dia telah diperintah oleh wahyu. Unta tu sendiri berjalan, dia berhenti rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu ajma'in. Jadi kemudian juga tapak Masjid Nabawi itu juga diasas ataupun melalui asasnya adalah sebab unta tu pergi kat situ. Ini menunjukkan bahawa dia adalah satu kelebihan berbicara, sifat. Hatta bukan saja haiwan, tunggul kurma pun berbicara dengan Nabi. Ketika dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana Nabi SAW dalam keadaan Nabi ni kalau khutbah Nabi akan tinggikan. Jadi antaranya Nabi duduk atas pelepah, bukan pelepah, maksudnya tunggul kurma. Satu hari bila mana ada satu orang daripada Bani Hanafiyah yang buatkan mimbar untuk Nabi. Jadi Nabi tak guna dah kurma tu, tunggul itu. Kemudian dia menangis.
Kemudian Nabi Allah tenangkan dia. Maksudnya Nabi ni bukan sekat haiwan, pokok-pokok semua adalah rahmat sekalian alam. Dan itu kelebihan Nabi SAW. Jadi kita macam mana nak ikut keadaan ataupun sunnah Nabi tu? Kalau kita jaga haiwan, maka pada tu jaga yang paling terbaik. Sama ada ternakan, haiwan peliharaan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Satu perkara ataupun mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan kita dapat sama-sama mencontohi dan mengambil iktibar daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyantuni haiwan khususnya. Dan berikutnya Ustaz, kita ada pemanggil yang seterusnya menerusi sahabat kita yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustaz Muhammad Ustaz Mustafa Muhammad Suki ya. Ya, ya. Sihat ya? Alhamdulillah. Apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah sihat. Saya daripada Hitam Perpindahan, Ilyas. Ya, ya. Silakan. Soalan saya begini. Dalam firman Allah dalam Al-Quran, Allah ada menyebut firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dari surah At-Tin. Betul tak Ustaz? Betul. Diciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian. Jadi dalam yang membezakan kita manusia dengan haiwan ialah akal. Jadi soalan saya, betapa hebatnya seekor burung elang yang ada di langit, Allah telah menciptakan penglihatannya berpuluh kali ganda penglihatannya untuk mencari mangsa di darat. Dan juga seperti beruang pula mempunyai deria bau yang cukup hebat hingga mendapat mencari mangsanya di balik bukit-bukit. Dan juga binatang seperti kucing, anjing dan juga haiwan seperti tikus dapat deria telinga mereka. Dalam tidur pun mereka dapat mendengar musuh dari jarak yang jauh. Jadi mengapakah soalan saya, apakah dikatakan sebaik-baik kejadian tapi binatang ini mempunyai kelebihan yang terlalu lebih daripada manusia. Baik. Dan soalan keduanya, boleh tak Ustaz ceritakan dalam peristiwa hijrah Nabi SAW pergi ke bukit ke Bukit Sur, dan binatang apakah yang telah menolong Nabi Muhammad SAW di sana, dan binatang apakah yang telah menggigit? Bukan, binatang yang telah menunjukkan arah kepada kaum musyrikin. Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua salam menerusi saudara kita yang telah membuat panggilan, saudara Ilyas. Dan satu soalan yang cukup menarik yang diajukan, mungkin ada pencerahan juga mengenai tentang haiwan ataupun binatang di Gua Sur tu, mungkin ada pencerahan yang mungkin boleh diberikan kepada yang bertanya, insya-Allah Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada saudara kita yang bertanya. Satu persoalan yang baik ditimbulkan berkenaan dengan mungkin ada orang silap faham. Dia kata haiwan manusia ni kan Allah jadikan sebaik-baiknya. Tapi kita kena ingat ada ayat lain yang Allah menyatakan wa khuliqal insanu dha'ifa, yang mana Allah telah jadikan manusia ni dalam keadaan yang lemah. Okey, jadi maksudnya di sini kita ni sebenarnya seolah-olah seperti rantaian. Maksudnya kita memerlukan kepada makanan itu berbentuk mungkin daging, mungkin sayuran dan sebagainya. Maksudnya ada rantaian di situ. Maka yang pertama sekali kita sebutkan bahawa haiwan-haiwan ni memang betul ada kelebihan yang begitu banyak. Contoh kita kata kita tengok daripada manusia bila lahir. Manusia ni kalau kita lahir nak sampai dia berdiri tu lama tu. Kalau burung lepas dia menetas tu tak lama, sekejap berapa tempoh dia boleh terbang dah. Betul. Menunjukkan bahawa di situ daripada sudut aspek kejadiannya kadang-kadang memang betul ada kelemahan, ada kekurangan, ada juga kita kata kebaikan daripada sudut kejadian. Dan daripada ayat tadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kita kena baca ayat yang selepas tu. Betul, Allah jadikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Ayat selepas tu sebut apa? Thumma radadna ila asraf. Maksudnya asraf Allah menyatakan summa radadna ila asraf fili. Maksudnya Allah menyatakan bahawa Allah telah Subhanahu Wa Taala memang jadikan manusia yang terbaik, kemudian Allah akan kembali thumma radadna, kami akan kembalikan mereka kepada tempat yang paling bawah sekali. Maksudnya paling bawah sekali tu maksudnya apa? Para ulama bincang, ada yang kata dulu dia baby tak boleh merangkak, bila dia dah tua dia pula tak boleh berjalan dah. Kan kemudian dulu dia ingatannya apa semua tak kuat, maka bila dah tua pun akhirnya ingatan tak kuat, mata dah kabur, tak dapat melihat. Maka di situ perbincangan di kalangan para ulama. Cuma kita nak bagi tahu bahawa daripada aspek kejadian mungkin di sana ada kelebihan, ada kekurangannya. Tapi daripada sudut aspek yang kita panggil sebagai kelebihan akal, maka sebab tu dalam Quran begitu banyak
menunjukkan tentang fungsi akal. Afala tatafakkarun, afala taqilun, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu berakal? Itu kalau kita baca Quran, bila sebut tidakkah kamu berakal, kita kembali pada diri kita. Yang kita dia lah kot ni tak ada akal ni. Bukan aku ni kan. Tak, kita kembali pada diri kita ni berakal ke tidak? Kita ni berfikir ataupun tidak? Itu maksudnya. So bezanya di situ adalah kelebihannya adalah pada sudut akal. Haiwan kalau daripada sudut fizikal memang banyak kelebihan. Sebab tu anjing kenapa digunakan dalam isu berkaitan dengan mencari dadah contohnya yang digunakan oleh pihak PDRM, pengesan sebagai anjing pengesan. Maka anjing pun ada jenis-jenis dia. Ada jenis anjing dia, bukan semua anjing yang betul. Bukan anjing liar. Bukan anjing liar tu. Maksudnya di sini menunjukkan kelebihan daripada sudut fizikal pada mata, pada penglihatan, pada hidu, pada cahaya mungkin, tapi kelebihan daripada sudut akal sebab manusia nak ibadah. So sebab tu Allah sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada Allah. Jin dan manusia, tak masuk haiwan, tak masuk malaikat. Itu menunjukkan ciri yang paling utama yang manusia. Allah sebut dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, Allah menyatakan tentang apa? Tentang keadaan manusia ni, iaitulah diuji dan juga keadaan Allah telah jadikan tentang hidup dan mati ataupun hidup ni adalah untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji amalan kamu di manakah kamu paling yang terbaik. Bukan isu haiwan, bukan isu apa, tapi isu kita. Baik, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, Gua Thur itu ada haiwan yang namanya al-ankabut, iaitu labah. Cuma riwayat ini ada perbincangan di kalangan para ulama. Asalnya kita sebut dalam riwayat yang disebut oleh Imam Ibnu Ishaq dan juga Imam Ibnu Hisham, memang ada menyebut tentang fungsi berkaitan dengan labah-labah itu membuat sarang di gua tu untuk mengubah kita kata fokus kepada orang musyrikin cari tempat lain sebab dia mengalih perhatian. Jadi asalnya hadis itu sekurang-kurangnya statusnya boleh diterima sebab dalam isu sirah, kata Imam Hafiz Al-Iraqi, kita ni dalam bab sirah dia ada ringan sikit dalam isu riwayat. Walaupun hadis itu lemah, tapi perbincangan panjang di kalangan para ulama. Maksudnya bolehlah kalau kita nak percaya tentang cerita tu, tapi dia tidak melibatkan isu akidah ataupun sebagainya, maka harus daripada sudut sirah walaupun riwayat itu lemah. Wallahu alam. Ada selain daripada labah-labah, ada juga disebutkan merpati yang bersarang juga terlibat dalam perkara tersebut, merpati dan juga labah-labah. Itu juga ada riwayat yang lemah, tapi secara umum kita boleh dengar cerita tu, tidak jadi isu. Boleh diceritakan kepada anak-anak kita, generasi kita, insya-Allah. Dan semestinya Ustaz, banyak lagi yang akan kita jawab dan juga kita kupas untuk fiqh haiwan ini. Kita nak berehat sekali lagi. Jadi saudara, biasakan kehidupan normal baru dakwah. Tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih bagi yang menonton kami menerusi TV9 dan juga menerusi FB Live. Dan bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan untuk topik kita fiqh haiwan, pada pagi ini kita berbicara bersama dengan yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Bagi anda yang ingin bertanyakan soalan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau menerusi WhatsApp 011-1233-6480 atau terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa untuk sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, ada yang bertanya kepada kita tentang soalan yang biasa ditimbulkan tentang vaksin Ustaz. Saya teringat antara negara yang kita boleh berikan pujian yang lembu lebih banyak diternak berbanding rakyatnya yang ramai, iaitu di New Zealand, antara yang menghasilkan produk tenusu yang cukup berjaya menyumbang kepada ekonomi mereka. Saya teringat kepada satu kajian yang dibuat, seekor lembu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran Al-Baqarah tu kan, rupa-rupanya bila dibuat kajian, seekor lembu betina boleh menghasilkan sehingga 250,000 gelas seumur hidupnya, seekor sahaja. Ini antara perkara yang perlu sama-sama kita renung dan muhasabah, bagaimana orang yang bukan Islam memanfaatkan haiwan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Jadi mungkin vaksin Ustaz, isunya vaksin.
ada yang kurang yakin dengan vaksin yang diambil, katanya ada dari sumber yang tidak halal. Mungkin ada pencerahan di Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Penghasilan vaksin itu sendiri ada pelbagai jenis. Ada yang dipanggil sebagai live vaksin, maksudnya daripada sudut tu benda-benda yang hidup. Ada yang dipanggil inactive vaksin dan sebagainya, vaksin. Jadi dia ada pelbagai. Cuma kita kata asalnya kejadiannya buatan itu boleh jadi daripada sumber-sumber yang virus itu sendiri yang telah dilemahkan dan pelbagai. Jadi vaksin ni dia memberi, kita kata sebagai daya tahan lah pada badan kita daripada penyakit dan sebagainya. Termasuklah vaksin COVID yang mana insya-Allah mudah-mudahan akan ditemui. Okey. Jadi daripada sudut asasnya vaksin ni kita bincang apa kaitan dia? Kerana kaitannya adalah daripada sumber-sumber haiwan. Dia ada beberapa perbincangan. Kalau dia asal daripada contohnya juga sumber makanan, saya sentuh juga. Kalau berasal daripada gelatin yang berkaitan dengan haiwan-haiwan yang halal melalui proses-proses tertentu, maka pada waktu tu penghasilan protein dan juga kolagen yang ada pada haiwan itu dimanfaatkan, diletakkan contohnya dalam makanan, dalam minuman atau apa-apa saja untuk bagi dia mungkin tahan lama, untuk jadi dia sebagai kita kata kering dan sebagainya, maka semua tu digunakan gelatin. Okey. Jadi gelatin daripada khinzir ataupun apa-apa perkara yang berkaitan melalui proses pengoksidan, dipanggil pengoksidan, maka yang itu tidak dibenarkan daripada sudut syarak. Maksudnya apa-apa yang mengandungi perkara itu tentang gelatin dalam makanan. Tapi kita bincang tentang vaksin. Vaksin ni dia hasil daripada istihalah, itulah proses transformasi daripada satu benda yang haram, mungkin diambil daripada tulang, mungkin diambil daripada lemak ataupun pada kulitnya. Akhirnya bila berubah dan dia jadi satu hasil untuk mencegah penyakit ataupun sebagainya. Okey. So bila sebut tentang vaksin ni, saya ada beberapa vaksin yang telah difatwakan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan pada 2011, bincang tentang isu contohnya vaksin BioTrack ataupun vaksin yang dipanggil sebagai Rotatik. Dua vaksin ini adalah vaksin yang dihasilkan daripada bahan-bahan yang mengandungi khinzir. Tapi Majlis Fatwa kata apa? Majlis Fatwa menyatakan hukumnya adalah haram digunakan kerana beberapa sebab. Pertama, kerana kita belum berada dalam keadaan darurat. Kita ada vaksin-vaksin yang lain daripada hasil-hasil sumber yang halal. Yang kedua, belum ada kita kata keperluan untuk masyarakat Malaysia menggunakan vaksin yang seperti ini. Sebab tu bila dibincang di peringkat KKM, mereka bincang tentang isu ni, maksudnya kategori vaksin tu sendiri bila ada endorsement daripada fatwa dan JAKIM, maka dia halal dan kita tak perlu nak sanksi. Kadang-kadang tu kita sanksi kata itu antara hujah orang yang tidak suka pada vaksin menyatakan bahawa ada unsur-unsur tidak halal. Kan. Tapi yang lain tu dia tak ada masalah, tapi vaksin tu dia anti lah kan. Dia tak sukalah. Cuma kita kata asalnya percaya pada fatwa, percaya pada kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia, maka pada waktu itu insya-Allah gunakan vaksin dengan selamat dan daripada sudut asalnya bahan-bahan itu halal insya-Allah. Maksudnya Malaysia memang tidak adalah daripada sudut vaksin yang menggunakan daripada benda-benda yang haram, melainkan darurat. Darurat tu memang tak boleh nak elak dah. Itu saja. Sebab tu tuan-tuan, Allah jadikan khinzir ni, walaupun namanya khinzir, tapi sebenarnya ada banyak benda manfaat pada khinzir. Pelbagai guna sebenarnya. Kan. Antaranya adalah untuk membantu kita membajak di dalam hutan. Jadi bagi kita jalan. Kan. Ataupun menghabiskan ubi kayu kita macam-macam lagi lah kan. Jadi ceritanya daripada sudut anggota dia tu sebenarnya banyak fungsi yang Allah telah jadikan. Walaupun kita pandang dia satu benda najis mughalazah, peringkat tinggi dan sebagainya, tapi daripada sudut asalnya ada di sana perbincangan. Cuma kita kata Malaysia tidak ada lagi keperluan, tapi kalau darurat maka itu perbincangan yang lain tentang isu vaksin. Saya teringat bila Ustaz sebut tentang vaksin, utamanya bagi ibu-ibu yang melalui proses pembedahan untuk melahirkan. Biasanya di offer ataupun ditawarkan untuk dua jenis vaksin ataupun ubat cair darah. Ubat cair darah yang pertama yang bersumberkan yang halal dan yang kedua bersumberkan yang tidak halal. Jadi option tu dah ada Ustaz. Jadi maka Jawatankuasa Fatwa Muzakarah menyebutkan perlu kepada kita wajib untuk mengambil option yang halal Ustaz. Betul. Sebab untuk menjaga masalah kita insya-Allah mudah-mudahan. Dan kita tak boleh buat main Ustaz benda ni Ustaz. Menyebabkan halal dan juga haram hukumnya. Jadi berikutnya kalau boleh kita raikan lagi soalan yang berikutnya untuk fik haiwan Ustaz. Kita raikan soalan daripada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Wak Dodge. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru program Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan zakat ternakan unta, lembu, kerbau, kambing dan biri-biri sahaja? Mengapakah ternakan ayam, itik, ikan dan rusa misalnya tidak dikenakan zakat? Biar tahu jangan keliru. Wak Dodge dari Yompeng yang bertanya ni mungkin penternak berjaya ni Ustaz. Allah mohon pencerahan Ustaz. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Pertama sekali daripada sudut pensyariatan ini,
kita nak keluarkan zakat ni dia mesti orang tu kaya lah. Sebab tu dalam istilah kaedah ataupun menyebutkan khuz min amwalihim, maksudnya ambil daripada harta kamu tu daripada siapa? Orang yang kaya. Turaddu ila fuqaraihim, maksud min aghniyaihim, ambil daripada harta orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin melalui zakat. Okey, isu sekarang kenapa kita kata lembu kambing, sebab disebut dalam nas daripada riwayat hadis Sayyidina Abu Bakar, daripada Umar Khattab radhiyallahu anhu dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim menceritakan ada jenis-jenis haiwan yang dizakatkan di zaman Nabi SAW. Adapun kenapa hikmah dia? Kerana hikmahnya orang yang ada memiliki kambing, iaitulah 40 ekor, lembu 30 ekor, unta 5 ekor dan ke atas, maka itu orang kaya. Itu hikmah dia. Sebab tu kategorikan sebagai kaya, memiliki. Dan Allah juga Subhanahu Wa Taala, contoh cuba hati, Allah tidak zalim. Kalau unta, takkan zakat dia unta. Tak, zakat dia yang lain. Kalau kambing, takkan kambing tu yang baka yang paling cantik. Tak, yang lain. Jadi ada dia punya tingkatan. Okey, isunya kenapa rusa, kenapa itik, kenapa ni? Kerana asalnya kita jangan terkeliru. Sebab tu alhamdulillah, biar tahu jangan keliru. Kenapa? Dia tidak zakat pada haiwan itu, tapi zakat pada pendapatan. Kita jual ayam satu reban, contohlah kan. Satu reban ayam tu katalah contohnya 15,000. Contoh 15,000 kita ambil secara umumnya, kalau di wilayah 15,000 dah lebih dah. Maka kena keluarkan zakat 2.5%. Walaupun tidak zakat pada binatang itu, tapi pada zakat pendapatan pada itik tu, zakat pada haiwan tu. Rusa kena zakat ke tak? Ini perbincangan yang panjang. Majlis Fatwa pada 1993 bila fatwa tentang isu ni, mereka kata rusa tidak perlu dizakatkan, tapi jualan pendapatan daripada rusa itu perlu dizakatkan. Dah komersial, dah komersial dah. Kan. Jadi ceritanya di sini tak kiralah burung unta ke, apa saja yang mana ada sumber pendapatan yang tidak disebutkan dalam nas hadis yang sahih, ataupun kita kata nas hadis haiwan kena zakat, maka dia perlu kepada zakat pendapatan. Jadi hikmahnya apa? Kerana untuk membantu secara umumnya zakat itu kembali kepada orang miskin, dan orang yang pelihara ayam, kalau sekat 5 ekor, 10 ekor, 15 ekor, maka waktu dia tak perlu keluarkan zakat. Dan dia merupakan satu hikmah yang baik Allah bagikan kepada orang-orang yang pada tempat-tempat dan keadaan orang itu. Wallahu a'lam. Cukup haul dan juga nisab perlu sama-sama kita perhalusi supaya menjamin keberkatan dalam rezeki kita, Ustaz, insya-Allah. Jangan lupa kepada yang tiada dan juga yang memerlukan, Ustaz, dalam keadaan kita meraihkan rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita. Insya-Allah para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya, menerusi juga Facebook Pak Su Li Romli yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga dalam rahmat Allah, amin, insya-Allah. Soalannya, kita sebagai makhluk Allah yang berakal dan dikelilingi haiwan-haiwan kesayangan dan liar, apakah yang paling afdal dalam menyantuni haiwan-haiwan, yakni perkara wajib, sunat, haram dan harus untuk dilakukan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu, jangan keliru. Soalan cukup baik daripada Pak Suli Romli yang bertanya. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama sekali kita kata habitat haiwan itu sendiri. Sebab tu kita ni kadang-kadang jangan terlalu rakus. Sebab tu Da'i ada sebutkan tadi tentang kita kadang-kadang nak mencari dunia ni terpaksa mengorbankan haiwan-haiwan tertentu. Contoh kalau kita kata macam penyu. Contoh kan. Penyu ni ada penyu belimbing, ada penyu lipas, ada penyu akar, ada penyu raha, macam-macam jenis penyu. Tapi 4 spesies ni antara spesies yang terancam di Malaysia. Tapi masalah orang kita ada jual telur penyu lagi. Ada, saya tak nak bincang isu makan penyu, telur penyu tu. Tapi isu habitat kita menjaga tu. Sebab ada akta haiwan liar, akta penyu kan. Khusus akta yang berkaitan dengan penyu. Jadi semua tu berkaitan dengan habitat. Jadi kita janganlah rasa macam bila haiwan tu datang makan dekat kebun kita, bila dia datang di jalan raya, kita kata oh ni semua haiwan ni gini-gini. Tak. Sebenarnya kita telah kacau habitat dia. Jadi sebab tu akhlak yang paling utama kita berkaitan dengan haiwan adalah habitat, berkaitan dengan hutan dia jangan dikacau. Ada pemeliharaan hutan dan sebagainya. Maka itu adalah benda kewajipan kita sebagai orang yang berakal untuk menjaganya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ambil risiko untuk pelihara, maka seperti mana kita ulang-ulangkan tadi, maka jaga yang paling terbaiklah pada haiwan itu, penuhi hak-hak yang sepatutnya dan jangan kita menzalimi, dan kita bagilah apa-apa yang terbaik. Mudah-mudahan dengan sebab kita jaga haiwan tu ada asbab pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan daripada sudut berkaitan dengan haiwan ni, Nabi telah tunjukkan satu persatu bagaimanakah cara kita ni dalam fiqhnya. Contoh
kita tak boleh kencing, buang air merata-rata dalam lubang yang ada haiwan. Tu maksudnya tu satu kebersihan, satu. Yang kedua untuk tidak menzalimi haiwan tu. Ni kadang-kadang pantang ada lubang. Kan pada tempat-tempat yang boleh dibuang air, maka dia nak buang air. Asal boleh Asal boleh saja kan. Jadi menunjukkan bahawa di situ ada pemeliharaan yang Nabi suruh kita perhatikan, jangan menzalimi haiwan pada perkara yang berkaitan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan saudara kita. Ustaz sebut tentang haiwan yang semakin diancam kepupusan. Antaranya ialah Malayan tiger ataupun harimau Malaya yang hanya tinggal beberapa ekor saja lagi Ustaz kerana diburu oleh pemburu haram. Jadi sama-sama kita pelihara dan pelihara alam kita yang merupakan khazanah yang tidak ternilai harganya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita insya-Allah. Ustaz, sudah tak sudah kita telah pun sampai ke penghujung rancangan rancak kita berbicara tentang fiqh haywani. Dan mungkin kalau ada persoalan-persoalan yang lain kita akan jawab pada masa ataupun siri yang akan datang insya-Allah. Sebagai terakhir kesimpulan ringkas daripada yang bagi Ustaz, dipersilakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita dalam surah Al-Maidah ayat 96, uhidla lakum saydul bahr wa ta'amuh. Allah telah menghalalkan kamu untuk berburu di lautan dan kemudian untuk memakannya. Maksudnya Allah bagi kita sama ada di lautan ataupun di daratan, maka dengan sebab itu Allah memberikan kelebihan untuk manusia memanfaatkan. Kemudian kita jangan menzalimi dan akhir sekali kita kena tahu hukum-hukum yang berkaitan dengan haiwan. Jadi mudah-mudahan dengan perbincangan kita pagi ini menjadi ruang pembuka, pencerah kepada kita untuk berinteraksi dengan cara yang paling terbaik dengan haiwan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita minta dan juga mohon Ustaz tutup dengan sedikit doa masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma inna na'udzubika minal baras wa junun wa judham wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih bagi Ustaz Mustafa Suki atas kesudian bersama dengan kita untuk fiqh haiwan, perbicaraan yang cukup menarik pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amalkan dan juga sampaikan. Saudara sidang penonton, jangan lupa untuk terus menonton Tanyalah Ustaz pada esok hari bersama Da'i Hadari dan juga ahli panel Ustaz Muhammad Ilyas Ismail dengan topik sirah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, penulis wahyu. Jadi saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.